Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhi mustafa amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Addabani rabbi fa ahsana ta'dibi." Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni." Atau kama qala alaihi salatu wassalam, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Yang saya muliakan Tuan Moderator, dan saya lebih suka panggil akhi juga, tak suka panggil moderator, seperti mana tak suka panggil panelis tadi. Al-Fadhil Ustaz Angah Sunan Hafizahullah Ta'ala. Sebelah kiri saya Al-Fadhil Al-Ustaz Dr. Profesor Abdul Manan bin Muhammad Al-Marbawi, dah ma'ruf di kalangan kita, alhamdulillah. Para masyayikh, alim ulama, muslimin hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang tajuk simposium yang diberi kepada saya malam ini ada beberapa tajuk, tapi saya memilih hari ini untuk dibentangkan, dikongsikan kepada tuan-tuan adalah tajuk secara umumnya tentang adabul ikhtilaf, yakni bagaimana ihsan itu sendiri akan memberi seorang itu meraihkan adab di dalam ketika mana berlakunya ikhtilaf. Jadi bahagian ihsan itu saya serahkan kepada Al-Fadhil Doktor nanti akan menjelaskan secara lanjut. Saya ambil tentang adabul ikhtilaf. Jadi tajuk khususnya saya tulis di sini meraihkan adab ikhtilaf di dalam mendepani perbezaan pandangan dan juga siasah. Hadirin hadirat kasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tak nak baca satu-satu lah, jadi panjang pula nanti 13 muka surat. Tuan-tuan pun nampak daripada sini. Saya nak baca dia punya khulasah dia. Sebelum kita pergi jauh, kita mari sama-sama kita datang kepada abstrak dulu, gambaran adab dan ikhtilaf. Apa itu adab? Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, adab itu adalah nama kepada memilih kebaikan dan juga keindahan, tidak mengiralah sama ada kaitannya dengan akwal perkataan seseorang, af'al perbuatan seseorang, ataupun ahwal keadaan seseorang di dalam mendepani seseorang yang lain dengan akhlak yang baik. Sama ada dengan cara menghormati yang lebih tua, mentakzim, ihtiram para ulama, dan syafqah, kasih sayang pada kanak-kanak. Ini apa yang ditulis dalam Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari, muka surat 81. Jadi, hadirin hadirat kasih Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini bila sebut adab, satu adat ya, adat ADAT, adat istiadat Melayu Kelantan, adat orang kampung itu lain. Ini adab ya. Maulana Anwar Shah Al-Kashmiri rahimahullah taala, pengarang Faidul Bari, beliau mengatakan, menterjemahkan sebagai adab itu sebagai at-tamyiz, yakni membezakan sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anzilun nasa manazilahum, berinteraksilah dengan manusia itu berkadarkan martabah, level kedudukan mereka. Itu adab. Yakni bagaimana kita nak berinteraksi dengan orang tua, bagaimana adab perlakuan kita bila kita berinteraksi dengan para alim ulama, bagaimana pula adab akhlak kita dengan kanak-kanak, bagaimana adab kita, itulah yang dinamakan kepada adab. Jadi berkenaan dengan adab ni, di antara syarat nak jadikan satu kitab hadis itu kitab
Sahih Al-Jami' mestilah mempunyai 8 kitab, di antaranya Kitabul Fitan, Kitabul Aqidah, Kitabul Ilm. Di antaranya perlu ada Kitabul Adab. Dan di antaranya dah imam-imam yang memasukkan adab dalam kitab mereka adalah Al-Imam Al-Bukhari sendiri, yang mana beliau dalam kitab beliau Sahih Bukhari memasukkan lebih daripada 254 hadis, dan beliau mengkaimkan 120 lebih bab berkenaan dengan adab. Jadi para ulama bila mereka memasukkan ahadis berkenaan dengan adab di bawah tajuk-tajuk di bawah kitab mereka itu, mereka memasukkan hadis-hadis yang berkenaan dengan menghubungkan silaturahmi, hadis-hadis yang menjaga hak-hak ibu bapa, dan juga hadis-hadis yang menjaga tentang apa itu hak-hak jiran. Jadi berkenaan dengan itu Imam Bukhari bawa mari 254 hadis termasuk 80 athar. Para ulama ummah telah memberi begitu ahmiyah, kepentingan tentang adab ini, dan ungkapan mereka yang indah tentang adab ini. Misalnya mereka mengatakan adab itu merupakan perisai bagi manusia. Tiada pusaka semisal adab yang indah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pula berkata, belajarlah terlebih dahulu adab dan kemudiannya baru belajarlah ilmu. Sayyidina Ali karamallahu wajah berkata, setiap sesuatu itu ada nilainya yang tersendiri. Dan nilai bagi seorang insan dan manusia itu adalah bergantung kepada sejauh mana ilmu dan adab yang ada padanya. Dan perkataan yang masyhur daripada Abdullah bin Mubarak rahimallahu taala, beliau berkata, man tahawana bil adab faqad uqiba bi hurmanis sunnah, man tahawana bis sunnah uqiba bi hurmanil faraid, man tahawana bil faraid uqiba bi hurmanil ma'rifatullah. Barang siapa yang bermudah-mudah tidak menjaga menitik beratkan tentang adab, orang ini akan diazab, dia akan dinafikan daripada melakukan amalan sunnah. Dan siapa yang bermudah-mudah tidak menitik beratkan tentang amalan sunnah, orang ini akan diazabkan daripada dia mahrum, dinafikan daripada melakukan perkara-perkara yang fardu. Dan barang siapa yang memudah-mudah dalam perkara-perkara yang fardu, maka orang ini akan dinafi, dimahrumkan daripada ma'rifatullah. Di mana bermula, di mana berakhir. Asalnya tak jaga adab saja. Tak ada jaga adab dengan guru, adab dengan ibu bapa, sama-sama ahlul bait, ataupun sama-sama kita salikin. Maka dengan sebab itu Allah mahrumkan kita daripada ma'rifatullah. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita ni sehari semalam 24 jam ada adab-adabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita adab. Bagaimana nak berlaku adab dalam makan kita. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama satu orang ghulam, hamba budak kecil, dan tangannya berpusing-pusing di atas talam yang nak dimakan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur dan mengajarnya, lalu berkata, "Kul samillah, sebutlah nama Allah. Yakni ucaplah bismillahirrahmanirrahim. Wal kul biyaminik wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di depan kamu dulu." Ajar budak-budak kecil untuk makan, ada adab dia. Malah setiap ahwal itu ada adabnya sendiri. Sebelum kita nak pergi pada ihsan itu, perlu kita perlu kita tazkiyah dan kita tahliyah, memasukkan, menyempurnakan ataupun menghiasi diri kita dengan adab-adab ataupun akhlak-akhlak yang mahmudah. Sehingga kan sampai nak marah, satu orang itu nak marah pun Nabi ajar kita, kalau kamu marah, bila kamu nak marah, Nabi ajar kita supaya apa? Supaya duduk. Bila duduk nak marah lagi, tak boleh lagi mengiring, baring. Kalau nak marah lagi, marah tak boleh keluar lagi. Nabi ajar apa? Ambil wuduk. Kalau ambil wuduk datang marah lagi, bagi sebiji ke macam mana Ustaz? Maksudnya macam ada adabnya. Nak marah pun ada adab-adab dia. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat kasih Allah Subhanahu wa taala, begitu sedikit tentang gambaran tentang adab. Sedikit tentang adab. Demikian tentang gambaran tentang ikhtilaf pula, apabila mana seseorang memilih jalan yang berasingan daripada ahwal, aqwal dan pandangan yang lainnya, maka itu dinamakan ikhtilaf. Bila seorang itu memilih jalan yang berasingan daripada ahwal, aqwal dan pandangan
yang lainnya dinamakan ikhtilaf. Dan bila mana dalam ikhtilaf tadi berlaku pertambahan, makin teruk ikhtilaf tadi, sehingga membawa kepada tanazuk, pergaduhan, percakaran dan sebagainya, maka itu dinamakan mujadalah, petikam lidah dan sebagainya. Daripada ikhtilaf, bila bertambah dia jadi mujadalah. Dan apabila dalam mujadalah tadi berlaku cabar mencabar, challenge men-challenge di antara dua golongan yang berselisih tadi, sehingga berlaku peperangan lisan ataupun peperangan dalam tulisan. Zaman kita ni lisan jarang, tulisan yang banyak berlaku peperangan, semata-mata untuk menghasilkan kemenangan dalam hujah, dalam ikhtilaf, dan bukannya tujuan untuk menzahirkan yang hak. Niat dia dah lain, maka tanazuk mujadalah tadi akan berubah kepada syiqaq. Syiqaq, Allah Subhanahu wa taala sebut, zalika bi annahum syaqullah, yakni zalika bi annahum adullah. Adullah yakni adawah, syiqaq mana permusuhan. Dia akan berubah daripada apa? Ikhtilaf akan naik kepada tanazuk ataupun mujadalah, dan peringkat akhir sekali dia jadi syiqaq, pecah belah, permusuhan. Tak nak duduk sekali, tak nak semayang sekali, tak nak semayang di belakang imam yang pada pihak satu lagi dan sebagainya. Jadi dia akan berubah menjadi syiqaq akhirnya. Itu sedikit tentang abstrak adab dan ikhtilaf. Jadi sebagai pendahuluannya, sejak zaman berzaman telah berlaku ikhtilaf dan perselisihan pandangan di kalangan manusia, di kalangan umat. Malah di kalangan umat muslim itu sendiri tak sunyi daripada berlaku ikhtilaf, perbezaan pandangan dan sebagainya. Dan sebenarnya ikhtilaf itu adalah sebenarnya satu amalan yang fitrah. Ikhtilaf, ya. Ikhtilaf itu adalah satu fitrah. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Surah Rum ayat 22. Yakni perbezaan lidah-lidah, yakni bahasa mereka, dan perbezaan warna kulit mereka. Jadi seperti mana perbezaan dari sudut bahasa dan warna kulit itu merupakan kehendak Allah. Itu memang kehendak masyiat Allah berlakunya perbezaan warna kulit, bahasa dan sebagainya. Demikian juga perbezaan akal dan fikiran, pandangan dan idea itu juga merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan ianya merupakan fitrah. Jadi jangan kita gabrah, jangan takut dengan ikhtilaf. Seperti mana perbezaan di antara bahasa dan warna kulit manusia merupakan tanda kudratullah. Ini tanda ayat kepada kehebatan kebesaran Allah. Demikian juga perbezaan yang berlaku di dalam pertembungan idea, pandangan, perbezaan dalam perkara tersebut, ini merupakan juga satu tanda kehebatan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya manusia dari segi kulitnya sama saja, warna kulit semua pakat putih semua atas dunia ni, maka hilanglah warna-warni dunia. Tak begitu. Jadi seperti mana kalaulah kulit semua, kalau bahasa pun sama saja, maka hilanglah warna-warni dunia. Demikian juga kalau dunia ini satu pandangan saja, satu idea saja. Kalau negara kita ni ada satu parti saja, Ustaz, ada satu pihak saja, maka tidak adalah kekecohan yang berlaku dalam parlimen hari ini. Tak begitu, Tuan Moderator. Tapi disebabkan pelbagai pertembungan idea dan pandangan, maka berlakulah kekecohan, sehingga apa yang kita dapat lihat berlaku di parlimen kita Malaysia hari ini kadang-kadang terkeluar daripada adab yang sepatutnya berlaku. Maka dengan itulah hari ini kita nak bincangkan sedikit tentang adabul ikhtilaf. Sekiranya berlaku pertembungan idea tadi, apa yang perlu kita raikan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran surah Hud ayat 118, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Kalau Allah Taala kehendaki, nescaya Allah Taala jadikan manusia ni ummatan wahidah, satu umat saja. Kalau Allah kehendaki, satu umat saja, tak perlu banyak umat. Akan tapi memang sifat manusia ni wala yazaluna mukhtalifin, mereka senantiasa berikhtilaf, bertembung pendapat dan idea sesama mereka. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bila mana akal dan fikiran manusia itu berbeza, maka dalam apa saja urusan, tak dapat tidak manusia di sana boleh saja bersatu dalam pandangan,
okey kami semua setuju dalam pandangan ini. Dan boleh saja berlaku pertembungan idea. Kami tak setuju. Disagree, tidak bersetuju terhadap pendapat ini. Jadi itu biasa, fitrah. Selagi mana, namun sekiranya ikhtilaf dan perselisihan ini tidak melampaui batas yang digariskan, selagi mana diiltizamkan adab dan usul dan ikhtilaf tadi. Maknanya kalau kita tengok apakah adab sekiranya berlaku pertembungan tadi dan kita meraihkan adab tersebut, maka ikhtilaf yang sedemikian akan menjadi ikhtilaf yang makbul, ikhtilaf yang membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukanlah ikhtilaf yang mazmum, bukan ikhtilaf yang dicela. Jadi sememangnya ikhtilaf umat ini adalah sabit. Memanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ada sebut dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu man ya'ishu minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Barang siapa yang hidup selepasku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan melihat berlaku banyaknya perselisihan dan pertembungan. Maka berpeganglah dengan sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan berpeganglah juga kepada sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguhlah dengannya dan gengganglah dengan gigi geraham kamu. Elakkan dirimu daripada bid'ah, maka sungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Minta maaf saya banyak typo. Semalam pun baru 12.30 baru siap assignment ni. Tak pandai saya duduk bayar macam tu saja ustaz kita orang kampung ni. Kan. Demikian juga riwayat datang daripada Abdullah bin Lahi bin Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlal kitabin iftaraku fi dinihim ala sinatain wa sab'ina millah. Ahlul kitab mereka berpecah dalam agama mereka sebanyak 72 golongan. Dan umat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna hazil ummah sataftariqu ala 73 millah. 73 millah. Umat ini pula akan berpecah kepada 73 golongan. Yakni al-ahwa, para perawi mengatakan yang dimaksudkan dengan firqah di sini adalah alul hawa, iaitu mereka berpecah kerana menurut hawa nafsu mereka dalam perselisihan dan terseleweng daripada manhaj para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Jadi kulluha finnar illa wahidah. Semuanya 73 golongan tadi semuanya akan masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu saja, wahiyal al-jamaah, dan ia adalah al-jamaah. Hadis Musnad Ahmad. Daripada cahaya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana telah mensabitkan kepentingan ittihad, bersatu, ittifaq, bersepakat, ijtima' dan segalanya, telah sabit juga di sana bahawa tidaklah setiap ikhtilaf itu membawa kepada iftiraq. Ikhtilaf itu okey pada tempatnya, tapi jangan sampai ikhtilaf itu membawa kepada iftiraq, jadi perpecahan. Itu yang tak dikehendakinya. Seperti mana berlaku ikhtilaf dalam masalah-masalah furu' dalam fiqh, masalah-masalah furu' ulama-ulama berkhilaf dalamnya. Maka ikhtilaf itu adalah ikhtilaf yang tidak membawa kepada ikhtilaf yang mazmum. Tidak termasuk dalam iftiraq ataupun yang disebut sebagai ikhtilaf mazmum. Sebab itu penting untuk mengetahui batas perbezaan di antara ikhtilaf mazmum dengan ikhtilaf yang harus. Kita kena tahu mana ikhtilaf yang dicela, mana ikhtilaf yang dimazmum, yang dicela dan yang harus di sisi syariat. Dan jangan sekali kita mencampur adukkan. Jangan campurkan adukkan ikhtilaf ini, letakkanlah satu bakul. Jadi bentuk-bentuk iftiraq, ikhtilaf mazmun itu, pertamanya berkhilaf dengan agama yang hak. Ini bagi orang kafir lah, orang selain daripada Islam. Bagaimana dia nak mengelakkan iftiraq, nak berpegang kepada ittihad. Maka pertamanya, kenapa berlaku iftiraq tadi? Kerana tidak memasuki agama Islam. Kerana Islam itu sendiri, inna dina indallahil Islam. Di sisi Allah hanya agama yang diiktiraf oleh Allah adalah agama Islam. Jadi tidak memasuki agama Islam atau berkhilaf dengan agama Islam itu sendiri, ataupun masuk Islam selepas itu keluar Islam yang dikatakan sebagai murtad, maka ini satu bentuk tafarruq fid din. Maka untuk mengelakkan iftiraq dalam bentuk ini, mestilah seorang itu tak dapat tidak, dia kena kabul, terima Islam dengan jiwa, dengan hartanya, dengan cara yang terbuka. Yang kedua bentuk-bentuk iftiraq, yakni iftiraq disebabkan menyeleweng dari manhaj para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Selepas menerima Islam,
tetapi masih lagi mau meneruskan ittiba' hawa, nak ikut lagi hawa nafsu dia, dan terseleweng dari manhaj yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu taala ajma'in dalam memahami dan menjalankan syariat Allah, juga ada satu bentuk iftirak, satu bentuk perpecahan yang dicela, mazmum. Maka untuk mengelakkan tafarruq bentuk ini telah diperintahkan untuk kita berpegang teguh pada dua perkara. Satunya adalah as-sunnah. Untuk mengelakkan iftirak ini kita kena berpegang teguh kepada dua perkara. Pertama as-sunnah dan keduanya al-jamaah. Sunnah wal jamaah, ini jamaah para sahabat. Maka dengan sebab itulah jamaah yang istiqamah di atas jalan ataupun sirat mustaqim dalam Islam digelar sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Sekiranya terseleweng dari manhaj ini akan jatuhlah di dalam lembah tafarruq yang mazmum. Kalau kita terseleweng, berlaku perpecahan kemudian terseleweng daripada manhaj yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, maka kita akan terjebak jatuh dalam lembah tafarruq yang mazmum yang dicela. Dan yang ketiganya, bentuk iftirak adalah memecahkan usul al-jamaah itu sendiri. Sekiranya seorang itu memecahkan usul yang telah ditetapkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah atau terkeluar daripada manhaj yang ditetapkan, maka ini juga menjadi sebab iftirak yang jelas. Usul yang telah disepakat oleh ahli sunnah wal jamaah, contohnya ahli sunnah wal jamaah telah tetapkan satu usul, at-tarku la yufidut tahrim. Apa yang ditinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menunjukkan haram benda tadi. Tapi kita berkhilaf dengan usul ni. Kita kata apa yang Nabi tinggal, apa yang Nabi tak buat, itu jadi bid'ah. Maka disebabkan kita berkhilaf dengan usul yang ditetapkan oleh ahlus sunnah wal jamaah, maka ini juga menjadi sumber sebab berlakunya iftirak, perpecahan itu sendiri. Kemudian kita kena ingat adapun ikhtilaf yang berlaku dalam dalail, furu', bab-bab fiqh, semayang, bersentuh laki perempuan batal wuduk ataupun tidak wuduk, tak batal. Hakikatnya ia bukanlah satu iftirak dan ianya bukan satu bentuk tafarruq fid din. Laju-laju Ustaz, berapa minit dah berlalu? Bilakah ikhtilaf mahmud akan berubah menjadi syiqaq? Sekarang ni bila berlaku ikhtilaf mahmud yang baik, kemudian bila dia akan merebak menjadi syiqaq, perpecahan, pecah belah? Bila? Ada beberapa sebab. Pertamanya apabila mula mencela dan memaki pihak lawan dengan menggelar mereka sebagai penentang hadis, penentang sunnah. Aku saja ikut hadis, kau orang adalah anti sunnah, anti hadis. Mula menganggap macam itu, atau menggelarkan pihak lawan sebagai ahlul bid'ah. Kami saja ahli sunnah, korang ahlul punah. Maka inilah sebab ikhtilaf yang mazmum tadi berubah menjadi syiqaq ataupun iftirak. Yang kedua, mengingkari pihak yang berselisih walaupun pihak yang berselisih itu berada di atas dalil yang benar. Kita tahu dah pihak lawan tadi berada di atas dalil yang benar, tetap nak lawan juga, tetap nak kerah juga. Maka itulah sebab berlakunya syiqaq. Yang ketiga, menghalang dan mengamalkan pandangan dan idea pihak lawan sehingga menggugur untuk menjatuhkan maruah jika mengamalkan idea pihak lawan. Orang lain nak amalkan idea pihak lawan, kita ugut pula nak jatuhkan maruah dia, sehinggalah terjerumus untuk menyakiti jasmani pihak lawan sampai satu tahap ugut nak bunuh, ugut nak sakiti dan sebagainya. Jadi ikhtilaf dia akan jadi syiqaq. Nombor 5, menarik tangan, tarik handbrake. Maknanya berlepas diri dari melakukan ta'awun dengan pihak lawan di dalam urusan agama atau urusan lain bersama-sama semata-mata berkhilaf pandangan. Disebabkan kamu idea lain, pandangan kamu lain, kamu parti lain, tak mau ta'awun, tak mau kerjasama. Sedangkan Allah SWT berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu berta'awun, bekerjasama dalam bir, perkara kebaikan dan takwa. Hari 2-3 hari lepas alhamdulillah kita tengok ada satu dibuat satu demonstrasi untuk menyokong perjuangan Palestin. Di sana ada pelbagai parti politik bergabung sekali. Ini perkembangan yang baik. Seharusnya begitu. Jangan disebabkan nak buat benda baik, ada parti A, aku tak nak pergi. Ada parti B, kami tak nak sertai sekali. Itu kalau ada perkara begitu akan berubah menjadi syiqaq. Nombor 6, memutuskan hubungan silaturahim disebabkan perbezaan ini, lalu merosakkan kehidupan masyarakat. Sampai tahap nak putus hubungan silaturahim. Tak mengaku adik, tak mengaku anak. Sehingga tak boleh semayang di masjid A. Tak nak semayang di imam parti A. Sampai tahap begitu, maka asalnya ikhtilaf yang mahmud, dia akan berubah menjadi syiqaq, menjadi perpecahan dan permusuhan. Dan akhir sekali, menarik diri daripada menegur dan memberi peringatan terhadap kesilapan dan kemungkaran pihak sendiri. Bila orang lain, parti lawan buat kesilapan, kita lah orang nombor 1.
Kita orang yang pertama sekali post di Facebook, kononnya nak menentang perkara yang batil. Tetapi bila orang daripada pihak kita sendiri melakukan kemungkaran, kerosakan, semua jadi syaitan bisu. Perkara-perkara inilah menjadi asbab, menjadi ikhtilaf yang mahmud tadi akan berubah menjadi iftirak. Jadi maksud di sini adalah memadamkan niza', percakaran, pergaduhan, bukannya untuk melenyapkan ikhtilaf. Tuan-tuan, seperti mana kita tahu, ikhtilaf tadi berlaku semenjak zaman berzaman. Dan perkara ikhtilaf ini akan terus berlaku sampai hari kiamat. Setengah orang fikir, kenapa perlu kita berkhilaf? Alangkah bagusnya kita semua ittifaq, sepakat, semuanya ittiba' Al-Quran dan Sunnah. Maka ikhtilaf akan lenyap dengan sendirinya, dia kata. Baguslah, betul lah tu. Mereka menganggap ikhtilaf yang berlaku disebabkan satu pihak berpegang pada Al-Quran dan Sunnah dan pihak satu lagi berpegang selain daripada Al-Quran dan Sunnah. Mereka kata, kami ikhtilaf kerana kami berpegang Al-Quran dan Sunnah. Pihak lawan tak pegang Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu berlaku ikhtilaf. Lalu mereka bawa dalil daripada surah An-Nisa ayat 59. Allah Ta'ala menyebut, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amr di kalangan kamu. Walaupun tafsir ulil amr itu banyak tafsirannya, bukan tempatnya di sini. Tapi saya nak highlightkan di sini, ayat ini bagi tahu kita, sedangkan ayat ini tidak mengatakan bahawa sekiranya kamu kembali kepada Al-Quran dan hadis, lalu akan hilang segala ikhtilaf. Quran ini tak kata bila kamu rujuk kepada Al-Quran dan hadis, ikhtilaf akan habis. Ikhtilaf akan lenyap. Malah ayat ini bagi tahu kepada kita bahawa sekiranya berlaku bila kamu rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, tanazuk yang akan hilang. Ikhtilaf tetap akan berbaki, tapi tanazuk, ini pergaduhan, percakaran itu akan hilang. Jadi kalau kita mahu dalam masyarakat ini hilang tanazuk, percakaran, pergaduhan dan sebagainya, maka hendaklah kembali kepada ilallah wa rasul, Al-Quran dan Sunnah. Kerana lenyapnya ikhtilaf itu adalah satu perkara yang lain, dan lenyapnya tanazuk itu pula adalah satu perkara yang lain. Sedangkan maksud asal ayat Al-Quran ini adalah untuk melenyapkan tanazuk dan bukannya melenyapkan ikhtilaf. Kemudian saya nak bagi sikit contoh-contoh ikhtilaf di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Jadi ikhtilaf ini seperti mana saya sebut berlaku semenjak dulu kala lagi. Zaman Nabi, malah sebelum Nabi SAW berlaku semenjak zaman berzaman ikhtilaf. Dan tidak sunyi juga pada zaman sahabat berlaku ikhtilaf. Contohnya ikhtilaf Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu berkenaan wafatnya Nabi SAW. Bila wafatnya Nabi SAW, Sayyidina Umar tak mengaku, tak iktiraf bahawa Nabi SAW telah wafat. Dia kata Nabi SAW seperti mana telah diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit, seperti mana Allah Ta'ala angkat Isa AS ke langit, satu hari dia akan turun ke bumi. Begitulah Nabi SAW telah diangkat untuk sementara waktu. Dia tidak mengaku, iktiraf bahawa Nabi SAW telah wafat. Sedangkan Abu Bakar Siddiq bertegas bila beliau datang daripada kampungnya, masuk masjid Nabi SAW, menyingkap kain cadar dan mencium Nabi. Beliau pergi ke dalam dewan masjid, lalu beliau bacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul ila al-akhir. Kemudian beliau katakan faman kana minkum ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat. Siapa di antara kamu yang menyembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad hari ini telah pun mati. Man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun wa la yamut. Sungguhnya Allah Taala itu hidup, kekal hidup, la yamut. Maka disebabkan khutbah Abu Bakar itu, barulah selepas itu mereka mengakui bahawa memang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat. Dan setengah daripada sahabat kata seolah-olah ayat ini tak pernah kami baca pun. Makna kami tak tawajuh pun ayat ini. Bila Abu Bakar baca ayat ini, barulah kami faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Demikian juga ikhtilaf di kalangan sahabat di manakah Nabi akan ditanam selepas itu. Nabi bila dah wafat nak tanam di mana pula? Itu juga diselesaikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar bawa mari hadis, Nabi-Nabi akan ditanamkan haitsu qubida, di tempat mana dia diambil nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di situlah akan ditanam. Maka akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanam dalam hijr bilik Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian juga ikhtilaf tentang khalifah awal. Adakah perlu di kalangan muhajirin ataupun ansar? Berlaku pula sana
Khilaf di antara sahabat, kita nak lantik khalifah awal ni di kalangan muhajirin ke, ansar ke. Kalau kita sini nak lantik orang Kedah ke, orang Terengganu ke, Kelantan ke, bergaduh pula situ. Zaman sahabat telah berlaku. Akhir sekali mereka semua bersetuju berbaiat di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ikhtilaf tentang interaksi terhadap puak yang tidak membayar zakat. Zaman Abu Bakar ada ramai pula golongan yang mengaku Nabi yang tak membayar zakat, mani'un zakat. Maka Abu Bakar telah menyelesaikan perikhtilafan ini dengan menghantar sekumpulan tentera untuk memerangi orang yang tidak membayar zakat. Demikian juga ikhtilaf Umar radhiyallahu anhu dengan anaknya Ibnu Umar tentang sembahyang witir. Tentang sembahyang witir yang mana Ibnu Umar radhiyallahu anhu sembahyang witir dan juga berkenaan dengan witir tadi khilaf pula di antara Muawiyah dan sahabat lain. Muawiyah dia kata witir 1 rakaat saja. Dan sahabat lain kata witir 3 rakaat. Ada ikhtilaf di sana pula. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud dengan Uthman radhiyallahu anhu. Cerita yang masyhur di kalangan ulama. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu satu ketika bila dia pergi haji di Mina, dia semayang 2 rakaat qasar saja. Bila dia semayang, sahabat lain tegur, dia kata, kami tengok Hazrat Uthman radhiyallahu anhu bila semayang di Mina ni dia semayang 4 rakaat, bukan dengan cara qasar. Maka Ibnu Mas'ud kata, sesungguhnya aku pernah bersama Nabi SAW bila di Mina, kami hanya semayang 2 rakaat qasar saja. Tapi di tahun yang lainnya, beliau pergi di Mina, Ibnu Mas'ud tadi, beliau semayang 4 rakaat. Semayang full. Tamam. Maka sahabat tadi tegur, wahai Ibnu Mas'ud, dulunya kamu kata Nabi SAW hanya semayang 2 rakaat qasar di sini. Sekarang, dulunya kamu telah mengingkari Uthman. Dan kamu sendiri sekarang ini telah sembahyang 4 rakaat sama seperti mana ajaran Uthman radhiyallahu anhu. Apa telah jadi? Maka apa dia jawab? Dia kata al-khilafun syarrun azim. Khilaf itu satu ikhtilaf. Ikhtilaf dibolehkan tapi jangan sampai ikhtilaf membawa kepada khilaf. Tafarruq tadi dia kata khilaf syarrun azim, satu keburukan yang besar. Maka dengan sebab itu dia menekankan pendapat dia, dia mengamalkan pendapat yang dibawa oleh Uthman radhiyallahu taala anhu. Demikian juga Sayyidatina Aisyah dengan Ibnu Umar mengenai mayat diseksa kata dalam kubur disebabkan tangisan, al-mayyitu yu'azzabu bibukai ahli alaih. Adakah mayat diseksa disebabkan tangisan ahli keluarganya ke atasnya? Sayyidatina Aisyah kata tak mungkin, kerana bercanggah dengan ayat Al-Quran, la taziru waziratun wizra ukhra, seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Jadi dia nampak secara zahirnya berkhilaf dengan ayat Al-Quran. Dia tidak mengkailkan mayat tidak akan diazab disebabkan tangisan ke atasnya dalam kubur. Jadi nak sebut satu-satu panjang tuan-tuan. Saya sebut secara ringkas saja. Ikhtilaf di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Dan ikhtilaf di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Berlaku ikhtilaf di antara dua pembesar ini. Tetapi disebut dalam kitab Al-I'tidal fi Maratibir Rijal. Bila berlaku pertemuan ini, maka Muawiyah di Syria di bawah pemerintahan Umayyah telah berlaku satu yang bernama Khabari. Khabari tadi dia telah melakukan pembunuhan terhadap isterinya kerana isterinya telah melakukan zina dengan orang lain. Bila dapat tahu, dia pegang, dia bunuh orang yang melakukan zina dengan isteri dia tadi. Maka apa jadi? Maka orang ramai menuntut kisah seorang yang membunuh isterinya sendiri, dituntut tindak balas. Maka masalah ini first time berlaku di sana waktu itu. Sayyidina Ali, Muawiyah buat apa? Dia telah memutuskan satu pucuk surat, hantar kepada Abu Musa Asy'ari supaya Abu Musa Asy'ari pergi berbincang dengan siapa? Dengan Sayyidina Ali, pihak lawan dia yang bermusuh. Bincang dengan Sayyidina Ali, apa keputusan yang perlu dibuat terhadap kes begini. Cuba kita perhatikan hari ini. Kita yang bercanggah, kita berkhilaf dengan satu parti A dengan parti B. Sanggup ke kita nak mengiktiraf kelemahan kejahilan kita di depan parti lawan? Kalau parti lawan, malah apa yang terjadi hari ini, kalau parti lawan buat benda yang baik sekalipun, kita nampak itu semua seperti kuman depan mata saja. Apatah lagi kita nak mengalah, mengaku tentang kelemahan kita depan pihak lawan. Ini ikhtilaf yang berlaku di kalangan sahabat. Walaupun ikhtilaf, mereka tetap ada ulfah dan muhabbah. Demikian juga ikhtilaf antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Aisyah dalam perang Jamal, sampai 20,000 orang meninggal dalam perang tersebut. Ada berlaku ikhtilaf di kalangan mereka. Demikian juga contoh ikhtilaf di kalangan aimah mujtahidin. Ini juga tajuk yang panjang, saya sebut secara ringkas. Daripada 1200 tahun dahulu sampailah sekarang berlaku ikhtilaf di kalangan aimah mujtahidin itu sendiri.
para imam mereka berikhtilaf dalam pendapat-pendapat mereka. Malah Maulana Zakaria rahimahullah ta'ala menyebut, aku duk kira, dia kata, dalam 4 rakaat solah pun, dalam 4 rakaat solah ni, di sana terdapat hampir 150 ikhtilaf di sana. Ada kata semayang letak atas pusat, ada bawah pusat, ada atas dada, ada baca bismillah dengan kuat, ada baca bismillah dengan slow. Pelbagai ikhtilaf, aku duk kira, dia kata aku ni orang yang lemah, tak pandai ni 150, dia kata kamu mungkin lebih lagi. 150 perbezaan hanya dalam 4 rakaat solat. Bayangkan tuan-tuan. Tapi seperti mana saya sebut tadi, ikhtilaf ini adalah ikhtilaf dalam furu', jangan kita bawa campur adukkan dengan ikhtilaf dalam usul. Demikian juga masalah jihri bismillah. Bismillah nak baca jihir dengan nyaring ataupun tidak. Itu ikhtilaf Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah. Masalah kunut nak baca ke tidak, ataupun kunut hanya ada kunut nazilah saja. Itu ikhtilaf Imam Syafi'i lawan 3 lagi mazhab. Masalah raful yadain. Ulama maklum perkara ini. Nak angkat tangan ketika rukuk, ketika bangun daripada rukuk, bangun daripada rakaat kedua, nak angkat tangan ke tidak, itu khilaf di antara Syafi'i dan Ahnaf. Demikian juga qiraat khalfu imam, nak baca Al-Fatihah tak di belakang imam, kena baca ke tak. Kalau tak baca, imam tanggung ke tak. Itu juga berlaku khilaf di kalangan imam. Masalah naqizul wudu, bila dah ambil air semayang, sentuh pula isteri nak tidur. Yang kawan ni nak jaga sunnah, tayin tidur nak, kalau boleh nak tidur dengan apa? Dengan air wudu. Tiba-tiba bersentuh, bergaduh pula situ. Ikhtilaf pula di situ. Masalah batal wudu, bila makan daging unta ataupun makan daging yang dimasak dengan api, juga berlaku ikhtilaf. Malah saat ijabah, saatul ijabah, ketika hari Jumaat, ada satu saat ijabah disebut. Saat yang mana bila kita minta daripada hati kita yang dalam, Allah Ta'ala tunaikan segala hajat kita. Di sana, Maulana Zakaria tulis lebih kurang 50 qaul. Ada yang kata di antara 2 khutbah, ada yang kata ketika imam nak naik khutbah, ada yang kata selepas asar, ada 50 qaul. Ikhtilaf. Jadi ikhtilaf ni perkara biasa. Demikian juga dengan salatul wusta. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Apa itu salatul wusta? Ada yang kata sembahyang subuh, ada yang kata sembahyang zuhur, ada yang kata sembahyang tahajud. Ada beberapa banyak qaul. Ini menunjukkan ikhtilaf berlaku di kalangan para sahabat, demikian juga di kalangan para a'immah mujtahidin dan juga para aulia. Dan contoh ulfah dan muhabbah di kalangan a'immah kiram. Jadi para a'immah kiram ini, walaupun mereka terdapat khilaf di kalangan mereka, tapi mereka masih lagi mengekalkan ulfah dan muhabbah, cinta kasih sayang di kalangan mereka. Yang mana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, satu kali dia solat di belakang Imam Madinah, walaupun orang-orang Madinah ni mereka tidak menjahirikan, yakni tidak menyaringkan bacaan bismillah. Kalau kita pergi Mekah Madinah, mereka terus dengan alhamdulillahirabbil alamin, bismillah mereka hanya baca perlahan saja. Tapi Imam Syafi'i tetap semayang di belakang mereka. Ada setengah kita daripada golongan yang ta'assub hari ini tak mau apa itu semayang di belakang mazhab satu lagi, itu ta'assub yang membawa kepada perpecahan. Demikian juga Imam Abu Yusuf rahimahullah ta'ala solat di belakang Imam Rashid. Walaupun Imam Rashid baru saja lepas berbekam. Di sisi Imam Abu Yusuf, satu orang yang telah berbekam, maka tak sah semayang dia kalau dia terus pergi semayang. Tetapi Imam Abu Yusuf tetap semayang di belakang Imam Rashid, walaupun Imam Rashid baru saja lepas berbekam, dan dia tidak i'adah semayang dia. Imam Abu Yusuf tadi dia tidak ulang semayang dia. Dan nombor 3 kisah yang masyhur Imam Syafi'i kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, solat subuh berdekatan dengan mizar kubur Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Satu kali dia semayang subuh di sana, bila dia mengimangi semayang subuh, Imam Syafi'i tak baca kunut. Kerana mazhab Syafi'i perlu kunut setiap kali semayang subuh. Sedangkan Abu Hanifah tak kunut. Mereka hanya kunut pada waktu witir, itu pada waktu Ramadan saja. Jadi bila dia semayang, Imam Syafi'i semayang di kubur Imam Abu Hanifah, beliau meninggalkan kunut. Bila ditanya tuan imam, kenapa kamu meninggalkan kunut sedangkan di sisi kamu kunut itu sunnah? Maka dijawab, kerana menghormati sahibul kubur. Kerana menghormati Imam Abu Hanifah, tuan pada kubur ini, aku meninggalkan kunut. Yang kita hari ini duduk bergaduh ke belakang. Tuan imam sendiri okey saja. Boleh berlapang dada bersama mereka. Demikian juga kisah ini dinukilkan dalam Hujjatullah Balighah surat 355, dan juga banyak lagi kitab lain menukilkan kisah ini. Imam Malik rahimahullah ta'ala dengan Khalifah Mansur. Jadi Imam Malik ni Allah Ta'ala bagi taufik pada dia
mengarang kitab Al-Muwatta. Walaupun selain Imam Malik ada lagi ulama lain, di antaranya Ibnu Abi Zi'bi yang mengarang Al-Muwatta juga. Nama pun Al-Muwatta juga. Kan? Jadi bila dia beritahu Imam Malik, dah ada orang karang Imam Muwatta ni. Dia kata, yang berbaki hanyalah orang yang ikhlas pada Allah Ta'ala. Dan Alhamdulillah sampai hari ini kitab hadis Imam Muwatta ini, kitab hadis Al-Muwatta ini telah dibaca seluruh dunia sampai ke hari ini berkat ikhlas Imam Malik yang menulis kitab Al-Muwatta. Jadi Khalifah Mansur datang kepada dia ingin menyebarkan semua fatwa Imam Malik, dicetak kitab, dihantar seluruh negara. Tapi Imam Malik larang, dia kata tak apalah, orang ramai dah sampai kepada mereka mazhab-mazhab sebelum aku. Biarlah mereka mengamalkan mazhab sebelum aku, tidak ada masalah. Jadi Imam Malik melarang Khalifah Mansur menyebar fatwa Imam Malik. Kerana apa? Dia membuat perkiraan bahawa mazhab lain juga boleh diterima. Imam Syafi'i Ta'ala meriwayatkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika beliau meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menyebut dengan nama imam dengan penuh adab dan ta'zim. Imam Syafi'i ketika dimeriwayatkan, dia kata haddatsana siqah min ashabina, anba'ana siqah, akhbarana siqah. Sebut nama Imam Ahmad itu dengan as-siqah, seorang yang diberi kepercayaan, seorang yang adil dan sebagainya. Jadi walaupun mereka berkhilaf, para a'immah mujtahidin kita, mereka tetap menerapkan ulfah dan muhabbah dalam ikhtilaf yang berlaku di kalangan mereka. Sekarang ini kita nak datang kepada apakah fawaid, faedah-faedah dari ikhtilaf yang mahmud. Dari ikhtilaf yang terpuji tadi, apakah faedah dia? Ada faedah dia. Jadi sekiranya ikhtilaf tadi dapat dikekalkan dalam hudud dan batasannya, maka akan terhasil banyak faedah. Pertamanya berpeluang untuk melihat sesuatu gambaran dari sudut pandangan yang berbeza. Jadi satu masalah itu kita boleh lihat daripada sudut yang berbeza. Ya, satu hari ada orang tanya Hazrat Maulana Tariq Jamil, kenapa banyak mazhab atas dunia ni? Jadi jawab Hazrat Maulana Tariq Jamil dalam berketamul aliyah, dia kata kerana Allah Taala cinta kepada Nabi Muhammad Mustafa wa Ahmad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala telah praktikkan sunnah Nabi SAW di dunia hari ini di serata segenap dunia. Contoh semayang zuhur, ada orang semayang atas, letak tangan atas pusat, ada atas dada, ada di bawah pusat. Jadi itu semua sunnah Nabi SAW Allah praktikkan di seluruh dunia kerana cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebut subhanallah. Tuan-tuan dah tidur ke apa ni? Sebut sikit subhanallah. Jadi sunnah Nabi telah dipraktikkan seluruh alam kerana cintanya Allah kepada Nabi SAW. Saya harap kita punya simposium ni bukan saya seorang seolah-olah cakap dengan dinding, kan? Yang kedua, akan nampak satu masalah yang punya pelbagai solution. Bila banyak berlaku ikhtilaf ini, kita akan nampak satu masalah ini banyak solution, penyelesaian dia. Kok ni pun boleh selesai, kok ni pun boleh selesai, kok ni pun boleh selesai. Itu faedah dia. Yang ketiga, dapat melakukan riadah fikiran. Riadah fikiran boleh latih otak kita ni. Tashkhisul izhan, melatihkan otak fikiran kita ni, dan juga dapat bertukar-tukar fikiran dalam perbezaan pandangan. Itu faedah dia. Nombor 4, kemajuan sains dan teknologi hari ini, tonggak dan asasnya adalah perbezaan idea dan pandangan. Itulah yang menyebabkan sains dan teknologi jadi maju. Kerana ada pelbagai idea dan pandangan. Sekiranya tidak diraihkan perbezaan pendapat, maka kesemua kajian atas dunia ni akan menjadi jumud. Kita nak pergi pada usul sebelum kita nak buat kesimpulan. Kesimpulan akhir sekali, kan, Ustaz? Jadi bila berlaku ikhtilaf ni, apakah usul dan zawabit ada berikhtilaf? Apakah adab ikhtilaf yang perlu kita riayat atau perhatikan? Pertamanya, setiap Muslim perlu berusaha untuk menjadi watak kepada ruhama ubainahum. Iaitu para sahabat, disebut dalam Al-Quran sifat mereka adalah asyidda'u 'alal kuffar ruhama ubainahum. Mereka keras kepada orang kafir. Dengan orang kafir mereka menghunus pedang keras. Tapi di kalangan mereka ruhama ubainahum, kekasih sayang di kalangan mereka. Terbalik kita hari ni, kita di kalangan kita sama-sama kita keras, masya-Allah, backingnya. Orang Terengganu kata, tak begitu doktor? Backingnya. Tapi dengan kufar, masya-Allah, berlembut, tak apalah, bagilah peluang dulu. Mana tahu, bagi peluang dulu. Sedangkan sahabat mereka keras kepada orang kafir, ruhama ubainahum. Jadi setiap Muslim perlu berusaha untuk menjadi watak kepada ruhama ubainahum. Yang kedua, meletakkan ikhtilaf furu' pada tempatnya dan ikhtilaf usul pada tempatnya. Jangan kita campur adukkan sekali, letakkan satu bakul.
Yang dok jadi ikhtilaf sampai jadi khilaf hari ini kerana kita campur baukan mana yang furu', mana yang usul. Begitu juga dalam akidah. Kadang-kadang dalam akidah itu sendiri ada usulnya, ada furu'nya. Kadang-kadang yang furu'nya kita bawa kepada usul, yang usul kita bawa kepada furu'. Itulah menjadi asbab kepada ikhtilaf. Nombor 4, bila saja datangnya hukum Allah dan hukum Rasul di depan kita, maka dengan segera hendaklah tunduk dan taslim. Bila orang bawa mari hukum Allah, hukum Rasul, terus kita taslim dan tunduk. Barulah tak menjadi ikhtilaf dan iftirak yang panjang. Nombor 5, sentiasa merasakan bahawa pandangan saudara kita juga adalah betul. Seperti mana kita merasakan pandangan kita juga betul. Ini tak. Pandangan kita aja betul. Orang lain tak betul habis. Tak betul. Pandangan kami saja. Golongan kami saja betul. Golongan lain tak betul. Ini yang jadi masalah. Nombor 6, setiap Muslim perlu senantiasa menanamkan husnuzan kepada Muslim yang lain dan hindari perbuatan ta'assub dalam melontarkan pandangan. Jangan ta'assub dalam pandangan kita. Pandangan kita mungkin betul, mungkin tidak. Dan sentiasa husnuzon, sangka baik pada Muslim yang lain. Barulah dengan adab ikhtilaf ini, ikhtilaf tidak akan berjangkit kepada iftirak. Nombor 7, senantiasa menjauhkan nafsu syahwat dan sifat ananiah, keakuan. Dan memilih takwa dan taharah. Kena hindarkan ananiah, rasa hebat aku ni orang besar, pendapat aku saja betul. Ego yang besar dalam dada, itu menyebabkan kepada iftirak. Dan hendaklah sentiasa memilih takwa dan taharah. Nombor 8, hendaklah mencantikkan lisan ketika berbicara dengan pihak yang berselisih. Bila kita ada pertemuan idea, bila kita perlu berbicara, hendaklah kita bicara dengan lidah yang lembut dan indah. Jangan berbicara dengan kasar. Kita bercakap je orang dah apa itu pecah hati dengan kita. Itu tak boleh. Hindari dari mengeluarkan perkataan yang buruk dalam berbicara sebagainya. Hindarkan daripada perkataan-perkataan yang bodoh, sebut nama bapa dan sebagainya, perkataan-perkataan yang menggurus hati pihak lawan. Nombor 9, senantiasa serius terhadap pandangan pihak yang berselisih dan menghormati pandangan dan idea yang dilontarkan oleh pihak lawan. Idea dan pandangan yang diberi pihak lawan kita kena serius dengar betul-betul dan kita hendaklah menghormati pandangan mereka. Dan akhir sekali nombor 10, sekiranya terkeluar perkataan yang buruk. Kita ni kadang-kadang tazkiyah tak sempurna lagi kan. Kadang-kadang terkeluar bodoh, bengak, bengong dan sebagainya. Terkeluar ketika kita bermuzakarah, berbicara dan sebagainya. Maka hendaklah kita minta uzur, minta maaf. Dan belajarlah untuk meminta maaf dan memaafkan. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan mereka yang menelan kemarahan dan memaafkan manusia. Zaman Zainal Abidin, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kali datang tetamu di rumah dia, dia minta pada khadim dia bawa satu gulai yang panas. Jadi khadim dia bawa gulai, tiba-tiba tersadung kaki, jatuh gulai yang panas atas paha Zainal Abidin rahimahullah taala. Maka dia marah. Biasalah manusia marah. Dia menzahirkan kemarahan dia. Maka si khadim tak dibaca wal kaziminal ghaiz. Sifat-sifat orang beriman di antaranya adalah menelan kemarahan. Jadi dia tak jadi marah. Bila dia baca ayat seterusnya, wal afina 'anin nas, Zainal Abidin kata tak apa, aku maafkan kamu. Kemudian dia baca wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyintai orang yang muhsin. Maka Hazrat Zainal Abidin rahimahullah taala dia kata, daripada hari sekarang aku bebaskan kamu. Aku merdekakan kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Begitulah sifat yang ada pada para aslaf kita. Mereka menelan kemarahan dan memaafi kesilapan orang lain. Dan nombor 11, senantiasa memerhatikan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi sil man qata'ak wa afwan man zalamak wa ahsin ila ma asa ilaik. Hendaklah hubungilah terhadap orang yang memutuskan silaturahim pada kamu, maafkan orang yang menzalimimu dan berbuat baiklah terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Jadi begitulah sedikit apa yang boleh saya nukilkan hari ini kepada tuan-tuan tentang adab ikhtilaf. Jadi nanti saya akan sebutkan dia punya kesimpulan pada akhir majlis ini insya-Allah. Tafadhal. Alhamdulillah, terima kasih kepada Maulana Wan Aswadi di atas penerangan tentang adab ikhtilaf, dan sebenarnya sangat berkait rapat dengan ihsan. Kerana di antara makna ihsan itu daripada kata kerja ahsana yusinu, ihsanan, dan muhsin, orang yang nak buat sehabis baik. Satu makna bagi ihsan adalah dia ada jiwa nak buat sehabis baik. Maka dalam kita berhadapan dengan pelbagai
pendapat, kita akan cuba pendekatan yang paling terbaik, yang akhirnya hanya menjadi ikhtilaf, tidak menjadi iftiraq di antara kita. Dan sudah pasti apabila kita dapat mencegah hal itu, hati kita pun terjaga, kalbu kita pun terjaga, dan ihsan yang dengan makna musyahadah itu pun masih terjaga dalam kalbu kita, kerana kita tidak memaki hamun orang, tidak sangka buruk pada orang, dan tidak memandang orang dengan pandangan yang rendah. Dan itulah sebenarnya tasawuf. Dan orang yang belajar ikhtilaf banyak-banyak ini, kata guru kami, tujuannya apa? Supaya dia sentiasa sangka baik dengan orang. Oh, ini ada pendapat, oh ini ada pendapat, oh ini pun ada pandangan ulama. Jadi hatinya sentiasa lapang. Jadi zikir pun lapang. Alhamdulillah. Baik, dan seterusnya kita menjemput tuan guru kita, Prof. Mandia Datuk Abdul Manan, untuk membentangkan syarahan beliau pada petang ini, dan kami sebagai murid dan salik dengan ta'zim dan adab dan hormatnya mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillah wa syukrulillah, yang saya muliakan moderator kita, sahabat saya, pembentang pertama, Maulana Wan Aswadi, tuan-tuan guru, dan juga hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi saya nak mengambil masa yang agak ringkas untuk menjelaskan tentang tajuk ini, iaitu berkaitan dengan ihsan. Pertama sekali, saya disediakan satu slide, tapi mungkin pembentangan saya ni merujuk kepada slide ini secara umum sajalah. Ada aspek-aspek yang saya akan rujuk ke situ, maka saya tak jadikan dia sebagai landasan untuk saya berbicara, kerana mungkin saya nak meringkaskan sedikit masa untuk tujuan ini. Pertama sekali, iaitu berkenaan dengan ta'rifan ataupun definisi ihsan. Ihsan kalau dari segi bahasa secara mudahnya, iaitu dengan mana buat baiklah. Itu penggunaan kita yang biasa kita guna, duit ihsan lah dah. Ingat itu kan. Negah tu duit ihsan. Jadi ihsan ni buat baik. Jadi duit ihsan tu duit buat baik lah. Baik, itu dari segi bahasa, tapi dari segi istilah, perkataan ini sudah menjadi istilah. Jadi istilah yang telah digunakan pakai oleh ahli ilmu, dan ternyata bahawa istilah ini merujuk kepada hadis Nabi SAW. Kerana kita tahulah, alim ulama kita, apabila mengistilahkan sesuatu, mereka tidak mengistilahkan secara membuta tuli. Pasti ada rujukannya. Maka ihsan yang diistilahkan dalam ilmu tasawuf itu, atau nama lain bagi ilmu tasawuf itu, istilah itu merujuk kepada hadis Nabi SAW ketika Nabi ditanya tentang ihsan ini, iaitu anta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah engkau beribadah kepada Allah dalam keadaan seolah-olah engkau melihatnya. Sekiranya tidak demikian, maka engkau merasai, menyedari bahawa Allah Ta'ala melihat dirimu. Jadi kalau kita perhatikan sedikit tentang ungkapan Nabi ini, untuk memahami konsep ihsan itu,
Bila Nabi menyebut anta'budallaha, bahawa di situ sudah ada pengertian ibadah. Ihsan itu dia ada kait dengan ibadahnya. Jadi apa-apa pun ihsan, dia pasti ada kaitan dengan konsep pengabdian diri kepada Allah. Dia ada kaitan dengan ubudiyah, ibadah dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ta'bir Nabawi ini, kalau orang mengaji bahasa Arab, dia guna anta'buda ni, bahasa mudahnya orang mengaji bahasa Arab, dia tidak merujuk kepada elemen masa. Tidak merujuk. Engkau beribadah. Kalau kita ambil kesimpulan mudahnya masdar lah. Yang tidak ada kaitan dengan masa sekarang, akan datang, yang lepas. Artinya apa? Dalam hal yang berkaitan dengan ihsan ini, ibadahnya itu adalah bersifat berterusan. Ibadahnya bagaimana berterusan? Takkanlah kita nak sembahyang 24 jam, tak berhenti, tak mau tidur, tak mau makan, minum dan sebagainya. Tapi bagaimana ibadah ini boleh berterusan? Inilah hal yang perlu kita sama-sama amati, bahawa ibadah itu ada yang rasmi dan ada yang tidak rasmi. Yang rasmi itu yang ada prosedur dia tu, yang ada tata cara dia, yang ada hukum hakam dia tu. Kaedah mengamalkannya macam sembahyang, solat, ada cara dia, ada syarat, ada syaratnya, ada kaifiatnya, yang mengesahkannya, membatalkannya, dia ada peraturan dia. Itu ibadah yang rasmi. Tapi ada ibadah yang tidak rasmi, iaitu seluruh kehidupan kita ini bila kena caranya, bila berada pada paksi yang betul, dia akan menjadi ibadah. Maka itulah ihsan. Bahawa dalam pengertian ihsan ini, dia ada kaitan dengan ibadah yang sifatnya itu berpanjangan. Dia tidak terikat dengan waktu zuhur saja, waktu asar saja, maghrib, isyak. Berterusan ibadahnya. Anta'budallah. Dan fa'il sepahnya itu ditakdir masdar lah, bagi orang mengaji bahasa Arab lah. Dia tidak kait dengan masa. Yakni, dia berkait dengan pengabdian diri kepada seseorang yang sifatnya berterusan. Tak terikat dengan masa. Itu lima pertama dalam ihsan. Jadi tidak berlaku ihsan ini seseorang yang sebab ihsan ini kalau bahasa secara mudahnya, dia adalah nama lain bagi tasawuf, nama lain bagi hakikat, nama lain bagi makrifat, atau nama lain bagi istilah-istilah lain. Cuma kita ambil istilah ihsan lah, lebih mudah lah. Jadi sekarang yang saya nak maksudkan di sini, dikaitkan dengan elemen ibadah ini, bahawa tidak berlaku seseorang mencapai darjat ihsan, mencapai darjat hakikat, darjat tasawuf, istilah-istilah ini, dalam keadaan dia tidak beribadah kepada Allah. Tidak akan berlaku konsep ini. Yang kedua, bila Nabi sebut anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah, artinya ada elemen akidah tauhidnya. Ibadah yang kita lakukan itu ditujukan kepada Allah yang menjadi keyakinan. Ada aspek akidah. Artinya bahawa ihsan itu adalah sesuatu yang tidak terpisah daripada akidah yang benar, tauhid yang benar. Mana-mana akidahnya palsu, akidahnya batil, menyimpang, tidak akan ada elemen ihsan. Ini yang susah sikit kita nak terima. Aku tengok dia tu banyak sangat buat ibadah, rajin sangat buat ibadah. Ibadah aspek lain, akhlak aspek lain, ilmu aspek lain, ihsan aspek lain. Yang banyak berbuat ibadah tidak semestinya berihsan. Di zaman Nabi, ada orang yang sembahyang belakang Nabi, tapi munafik. Berapa ramai orang yang beribadah, tetapi tujuan ibadahnya adalah untuk diperlihatkan kepada orang, untuk disanjungi, untuk mendapat kedudukan. Jadi ibadah semata-mata belum tentu itu ihsan. Jadi ihsan dia ada pengertian yang tersendiri. Elemennya ibadah, ibadah yang berlarutan sifatnya. Yang kedua, akidah yang benar. Dan menurut keyakinan kita, akidah yang benar sudah tentu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan seperti yang Maulana sebut tadi, Ahlus Sunnah wal Punuh. Tadi sudah punuh. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab itu, imam-imam usuluddin, perhatikan kepada Al-Isparayini dan At-Tafsir Fiddin atau tokoh-tokoh usul yang lain. Apa yang mereka kata? Dan berkaitan dengan akidah ni. Ihsan ada kaitan dengan akidahnya.
Bahawa mereka menyatakan bahawa salah satu ciri-ciri keistimewaan, ciri istimewanya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah kerana adanya kelompok Sufiyah di kalangan mereka ini, yang mereka ini tidak ada dalam kelompok-kelompok lain. Artinya, penghayatan ihsan hanya berlaku dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau bahasa benar, akidah yang benar, yang lurus. Sekiranya akidah itu menyimpang, akidah Al-Qadariyah, innahum majusu hazil ummah, yang meyakini manusia ada kudrat secara mutlak, dialah tak terikat lagi dengan takdir Allah, tak terikat lagi perbuatan Allah. Yang macam ni tidak akan menghayati ihsan. Pastilah tidak akan menghayati ihsan. Sekalipun soleh, sekalipun banyak ibadahnya, sekalipun berakhlak baik. Tapi hakikat ihsan tidak ada pada orang seperti ini. Kan ihsan dia ada pengertian sendiri. Jadi akidah yang hak itu. Jadi nak kaitkan akidah yang hak itu, akidah yang berpastikan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itulah yang diungkapkan seperti yang saya katakan tadi. Al-Isparul ini dia kata keistimewaan mazhab ni kerana adanya kelompok Sufiyah ni, ahli tasawuf atau ahli ihsan ini, yang mana kelompok ni tidak ada di dalam kelompok-kelompok yang lain. Kenapa? Kerana tasawuf itu berpaksi pada akidah yang hak. Akidah yang menyimpang, yang mencela sahabat, jangan harap ada kelompok Sufiyah. Akidah yang mengkafirkan orang, jangan harap adanya kelompok Sufiyah. Ahli ibadah ya, ahli zuhud, tapi Sufiyah, ahli ihsan, tak. Tidak ditemui di kalangan mereka ini. Ini baik. Sekarang dalam memberikan ihsan, dia ada kaitan dengan ibadahnya, akidahnya, barulah akidah dan ibadah yang bagaimana. Di sinilah ihsan. Nabi menyatakan ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya. Inilah ungkapan-ungkapan yang saya tidak nak perincikan. Bahasa mudahnya, ibadah keyakinan yang dihayati. Saya tak nak perincikan satu persatu. Ka'annaka tarahu, engkau seolah engkau melihatnya. Yang dilihat itu apa? Itu nanti merujuk kepada ahli-ahlinya lah. Cuma saya nak jelaskan ihsan itu adalah penghayatan. Orang yang ibadahnya, keyakinannya itu hidup sifatnya. Ka'annaka tarah, seolah engkau melihatnya. Tapi kalau manusia tidak mampu ke darjat itu, yang diistilahkan oleh ulama tasawuf sebagai musyahadah, maka paling tidak dia pergi kepada martabat yang kurang dari itu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekiranya kau tidak melihatnya, maka ketahuilah, sedarilah, rasailah, ingatilah, Allah melihat dirimu. Yang diistilahkan oleh mereka itu sebagai muraqabah. Jadi kesimpulannya, ihsan itu adalah penghayatan ibadah dan akidahnya, hidup ibadahnya dalam ibadah yang dilakukan, akidah yang diyakini ada unsur-unsur dua tadi itu, iaitu apa yang disebut sebagai musyahadah dan muraqabah, iaitu hati melihat kepada makna-makna ketuhanan Allah. Itu bahasa mudah yang kita boleh pakai. Saya tak mau pakai istilah tajalli ni penimpal dia. Mau pakai istilah tajalli lah, itulah macam-macam. Lebih-lebih lagi istilah itu agak kontroversi pada setengah pihak. Ambil istilah mudah-mudah cukuplah. Iaitu hati yang hidup dan menyedari, merasai, memandang, ini bahasa yang halus sikit lah, kepada rahsia-rahsia ketuhanan Allah. Itu bahasa mudahnya. Jadi ihsan ini kesimpulannya dipecahkan oleh ulama-ulama kita kepada dua bahagian utama, iaitu muraqabah, iaitu hati yang merasai, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Hati yang ingat, sedar, merasai. Dia ada elemen itu. Bukan tahu. Kalau tahu, sekarang kita sudah tahu. Karena kita mengaji ilmu akidah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha berkuasa. Sekarang sudah kita tahu. Tetapi ihsan, dia elemennya bukan hanya tahu. Dia ada elemen faham, rasa, sedar hati, ingat hati. Ada elemen-elemen ini, barulah dia akan menjadi ihsan. Kalau hanya sekadar tahu, dia panggil ghaflah, lupa. Tidak ada ihsannya. Dia kena ada unsur-unsur. Kalau semua itu diistilahkan oleh ulama tasawuf sebagai az-zauq, melibatkan rasa hatinya, kesedaran hatinya, kesedaran batinnya. Baru itulah yang dikatakan sebagai ihsan. Ada orang takut. Ini bahaya juga mengaji Usuluddin Pekat dah lalu ni.
Dia takut nak membayarkan Allah melihat dia gini. Aku mengaji usuluddin, Tuhan tu duduk tepat. Nak menghadirkan Tuhan melihat, berasa macam Tuhan duduk depan. Ni menyakit kau ni. Pekat ada orang usuluddin. Bagus mengaji usuluddin, tapi bukan kena cair dengan erti kena rubah, tidak. Kena imbangi dengan tasawuf. Bagaimana menghayati bahawa kita meyakini Allah Maha melihat. Bagaimana menghayati menjadi ihsan. Ini perlu pedoman kepada guru yang ada ni. Pedoman guru, rujuk pada guru masing-masing. Macam mana dia hayati? Kerana orang takut tadi tu nak menghadirkan Tuhan melihat aku. Berasa macam duduk depan. Akhir kali lupakan terus. Bahkan dia mengatakan ini tidak betul, ini bertentang dengan akidah. Itu tanda celaru. Tidak dapat menselaraskan antara tauhid dengan tasawuf. Maka berlakulah kecelaruan ini. Takut kerana dalam pengajian akidahnya mukhalafatuhu lil hawadis. Laisa kamitslihi syai'. Sekarang nak membayangkan Allah berkuasa diriku, melihat diriku, sudah seolah macam sudah ada bayangannya. Dari arah ini. Ini kekeliruan yang perlu diselesaikan oleh guru-gurunya lah, guru-guru yang alim dalam perkara ini. Baik, saya balik kepada persoalan asal, itu adalah istilah ihsan. Baik, yang kedua, perkara kedua yang saya nak jelaskan di sini tentang kedudukannya. Bagaimana kedudukan ihsan ini? Kita selalu sejak dari kecil kita belajar, guru kita ajar rukun Islam, rukun iman. Jarang sekali yang kita diajar tentang rukun agamanya, arkanuddin. Rukun Islam menjadi sesuatu, kita sudah tahu. Kita ingat, kita hafal. Rukun yang 5 itu, bersyahadah, mendirikan solat, berpuasa, berzakat, menunaikan haji. Sedia maklum. Rukun iman, kita belajar sejak dari kecil. Percaya kepada Allah, para malaikat, kitab, rasul, akhirat, qadar dan qadar. Menjadi hafalan kita, ingatan kita. Tapi jarang kita dijelaskan, dibahaskan tentang rukun agama. Maka dari mana semua ini datang? Rukun agama ini. Bahawa secara mudahnya dia datang daripada hadis yang dia mengenai hadis Jibril. Secara kesimpulan mudah saya nak sebut, suatu ketika Nabi sahabat bersama dengan Nabi datang seorang lelaki yang berpakaian putih, yang tidak ada tanda-tanda bahawa dia ni orang ahli safar, dia bukan musafir dan sebagainya. Datang jumpa Nabi, duduk dekat dengan Nabi. Bahkan ada riwayat menyebut macam mana dia datang jumpa Nabi, duduk dekat dengan Nabi sampai bersentuh lutut Nabi dengan lutut dia, dan menyentuh. Dia memegang pahanya sendiri, nak beritahu dia menyentuh lutut Jibril ni yang menzahirkan dia rupa manusia ni bersentuh dengan lutut lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu perkara saya teringat nak sebut, isu berkaitan dengan ikhtilaf tadilah. Isu ikhtilaf sentuh dengan perempuan ni. Jadi kalau kita ikut apa yang disebut oleh Maulana tadi, mudah yalah. Bila disebut ikhtilaf ni, masing-masing ada sudut pandang dan ada dalil sendiri. Masing-masing apa yang dia belajar dia amalkanlah. Tapi masalah timbul dia jadi syiqaq tadi tu. Menyalahkan itu, menyalahkan ini. Ini penyakit timbul. Isu ni antara berkait dengan menafsirkan hadis. Antaranya ulama-ulama kita mazhab Syafi'i ni, dia menggunakan dalil bahawa orang yang mengatakan bersentuh dengan perempuan tidak batal, dia berdalilkan kepada Nabi semayang malam lah. Aisyah hadis itu tu. Jadi Nabi bila nak sujud tu sakok, sebab bilik tu speed. Bahasa Terengganu faham dah. Sakok ni tahu. Bahasa standard dari tak tobek dah apalah. Tobek hai skala Kelantan ke Terengganu ke dah apa dah. Jadi bila tersangkut, terhalang. Sakok ni terhalang. Jadi Nabi cuit sikit. Jadi orang yang menjadikan dalil bahawa bersentuh dengan perempuan di atas perbuatan Nabi itu, Nabi teruskan semayang, Nabi sentuh. Jadi Aisyah bila sedar tu Nabi ngesoklah sikit, ngesok pula dah. Lagi sikit. Lagi sikit. Lagi sikit lah, lagi sikit. Ngesok maksudnya, lagi sikit. Sebab Nabi nak sujud. Jadi Nabi sentuh. Jadi mereka berdalilkan ini bahawa tidak batal. Okey. Tapi perhatikan bagaimana ulama-ulama Syafi'i mengatakan batal. Apakah mereka tidak lihat dalil ini? Tidak. Mereka ada sudut faham sendiri. Sudut faham. Apa pandangan sudut faham ulama-ulama Syafi'i?
Mereka kata, betul lah setuh. Tapi Nabi setuh tu berlapik. Nak faham? Berlapik, setuh-setuh lah nak kabarnya. Tapi matan hadisnya, Nabi menyentuh. Menyentuh tu tak semestinya direct. Nak kabar sama ni. Bila Jibril mari ni menghadap Nabi jatuh pada lutut ni, kita nak faham. Kalau setuh pada lutut tu, Nabi akak sising pula dah. Apa ni? Selok. Nabi selok lutut dia, setuh dengan Nabi Jibril. Sampai nampak gitu. Kita nak faham kalam tu seperti itu. Silap. Memanglah kalimatnya menyebut mendekatkan lutut Nabi dengan lutut Jibril ni sampai bersentuh lutut. Tapi bukan berarti tidak berlapik. Itu nak faham. Jadi ulama Syafi'i memahami bila setuh tu tak semestinya setuh kulit tu. Ada kemungkinan tu berlapik. Lebih-lebih lagi itu berlaku musim sejuk. Musim sejuk orang pakai ni, pakai apa? Pakai yang tebal ni. Nak beritahunya, ulama-ulama kita ni, dia macam Tok Dekor. Tahu Tok Dekor? Tok Dekor sini. Pendekar. Tok Dekor Omahen ni, popeng. Orang ni teki, orang ni tumbuk, orang ni teki. Orang dia tendang teki. Sama-sama tak kena. Waktu Tok Dekor hebat. Orang ni tendang, dia teki kau ni pula. Orang ni kilah, dia patah kau ni pula. Akhir kali, tak ada benda hak kalah, tak ada orang hak menang. Ni Tok Dekor. Tok Fekoh gitu juga. Orang ni tenang kau ni, dia kilah kau ni pula. Orang ni sepak kau ni, dia sepelek kau ni pula. Macam-macam. Itu Fekoh, fuqaha. Nak beritahu, kait sikit. Ikhtilaf. Maksudnya, bila ada yang berpandangan setuh perempuan tak batal, yang belajar cara tu, silakan. Kita belajar Syafi'i, setuh perempuan batal. Ada sudut pandang Imam Syafi'i. Kita pakai. Dan yang pihak sana jangan marahlah bila nak pakai macam ni. Ini masalah dia membida'ahkan. Tak ikut sunnah lah. Itulah. Ini pucing tadi. Nak beritahunya, sepelek memahami hadis. Sepelek faham sepelek. Apa ni apa? Abang ngilah pun tak faham kau. Kilah pun tak faham juga. Okey. Baik. Balik kepada ihsan. Bahawa Nabi beritahu, Jibril datang tanya Nabi 3 persoalan besar. Sekalipun ada 4, tapi itu 4 cabang dia. Nabi ditanya tentang iman, Nabi beritahu. Nabi ditanya tentang Islam, Nabi beritahu rukunnya. Kemudian Nabi ditanya tentang ihsan, dan itulah jawapan Nabi. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka di sinilah ulama mengambil kira bahawa rukun agama itu adalah 3. Dari mana? Bila di hujung hadis ni Nabi tanya. Antara ada riwayat menyebut ni ada ikhtilaf dari segi kalam, riwayat berbeza lah. Antaranya Nabi tanya, kamu tahu tak siapa yang datang itu? Sahabat kata Allah wa rasuluh. Tak tahu. Nabi menjelaskan. Ada riwayat menyebut huwa Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Dia ada ikhtilaf kalimat-kalimat yang berbeza. Riwayat Bukhari mesti ada kelainan sikit-sikit lah. Saya ambil yang saya ingat ni. Huwa Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itulah dia Jibril yang datang kepada kamu untuk ajar kepadamu agamamu. Di sinilah ulama mengambil kesimpulan agama itu berpaksi pada 3 rukunannya. Imannya, Islamnya dan ihsannya. Ini rukun agama. Dan keilmuan Ahlus Sunnah berpaksi kepada 3 ini. Akidah. Imannya itu. Daripada iman itu bercabangnya ilmu akidah. Maka ulamanya ulama usuluddin atau mutakallimin, ahli kalam. Dia ada ilmu dia, cabang dia, akidah. Daripada fiqh ini, maka daripada Islam bercabangnya ilmu fiqh yang ulamanya fuqaha. Mereka ni ada ulama-ulama, ada kitab-kitab, ada usul-usul mereka ni, ada kawaid-kawaid mereka sendiri. Ada mazhab-mazhab seperti yang ada dalam ilmu kalam, ilmu usuluddin, fiqh seperti itu. Tentang ihsan ini bercabang daripada ilmu tasawuf dan segala persoalannya itu timbulnya ilmu ihsan bercabang. Dan inilah tunjang agama kita dan paksi keilmuan Ahlus Sunnah pada 3 ini. Pada akidahnya, pada fiqhnya dan pada tasawufnya. Tapi hari ini timbul satu kecenderungan nak tolak, nak buang sini. Nak buang satu pakai 2 je. Akidah, fiqh je. Dan saya sangat terkejut bila dengar sekelompok orang yang kaji bidang agama bertaraf profesor, doktor pun ada. Terkejut kita dengar dia kata tasawuf ni tak ada. Tidak ada tasawuf dia kata. Ini dia rekaan ulama-ulama tasawuf saja. Yang ada hanyalah akidah dan fiqh saja. Tak ada tasawuf. Terkejut kita dengar. Seorang yang berkelulusan ijazah doktor, tapi begitu pemikirannya, tak ada tasawuf.
Ada setengah dia kata, ini ilmu imported ni, mari dari agama Hindu, agama Buddha macam-macam bawa masuk ni. Macam-macam. Dua saja. Ini. Tapi kena ingat, keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah paksinya 3. Akidah, fiqh dan tasawuf. Ihsan ini. Perbandingan mudah, 3 ini seperti orang nak buat rumah lah. Nak buat rumah mesti ada tanah, ada rumah, kemudian siap rumah. Orang yang hanya ada akidah, tamsilan mudah, seperti binaan. Orang yang ada akidah saja, dia tak ada fiqh, dia tak ada tasawuf. Dia seumpama orang yang ada lot tanah. Dia ada lot tanah lah. Dia ada tempat tinggal. Tetapi masalahnya apa? Kalau hujan basah, mari panah terik, perik, sakit. Itu bandingan orang yang hanya ada akidah. Artinya kalau seseorang itu ada akidah, sekalipun dia tidak laksanakan fiqh, di akhirat nanti dia akan menanggung azab dulu. Tapi berkesudahan, dia akan selamat ke syurga juga. Sebab akidahnya ada. Dia sama macam orang ada tapak tanah saja, rumah tak ada. Basah pun kena, panah pun kena. Adapun orang yang ada 2, dia ada akidah, dia ada fiqh. Tapi tidak ada tasawuf, tidak ada ihsan. Bagaimana? Seumpama orang yang ada tapak tanah, kemudian dia ada rumah. Tapi rumah dia pintu pun tak ada. Dia dah letak lansir, tak ada. Lapu tak ada. Tak ada. Kosong terbuka habis. Rumah ada. Bandingan seperti itu. Iaitu, dia ada akidah, dia ada amal. Tapi tidak ada tasawuf. Orang macam ni macam mana? Pertama sekali kalau nak jual, murah rumah tu, rumah tak siap. Rumah tak siap. Harga jatuh. Sama juga yang tidak ada tasawuf. Dia ada akidah, dia ada fiqh, tidak ada tasawuf. Nilai amalnya, ghalibnya dia akan jatuh. Amalan dia. Macam rumah tak siap. Pintu tak ada, celala tak ada, cat pun tak ada. Tak ada cat pun. Duduk luar nampak sebab ke dalam rumah nampak. Jadi, pertama sekali, harga rumah tu murah kalau nak jual. Yang kedua, dia terdedah kepada kecurian. Kalau dia beramal ibadah, dia ada akidah, dia mengamalkan fiqhnya, tapi tidak ada tasawuf, tidak ada khusyuknya, rendah mutu amalan dia. Harga amalannya itu. Kemudian, kalau rendah boleh tahan lagi. Dia kena molek peropok masuk. Dah pintu dedeh ni, pintu terdedeh terbuka ni, peropok masuk, curi masuk. Hari kali habis barang, tak ada benda. Selas pinggang, pakai baju saja tinggal. Maksudnya, dia ada akidah, dia ada fiqh, tapi amalan dia itu ada dicemari dengan ujub, dengan takabur, dengan riak. Habis, tak ada apa satu. Maka yang sempurnanya kena ada 3. Akidahnya, ada fiqhnya, ada tasawufnya. Dia seumpama tapak tanah gerang, tanah ada. Rumah siap, dia duduk molek dan nak jual pun mahal harga barang. Itu bandingan. Ada 3, ada akidah, ada fiqh dan ada tasawuf. Baik. Perkara yang ketiga yang saya nak jelaskan tentang apa fungsi kepada ihsan ini. Fungsinya, akidah dia akan mendalam, menguatkan dan menghaluskan keyakinan dari segi akidahnya. Dari segi fiqhnya, dia akan memurnikan amalan fiqhnya itu. Itu fungsi ihsan ini. Maksudnya dari segi fiqhnya akan menjadi tertib, khusyuk, hadir, tertib amalannya itu. Dari segi akidahnya, meneguh, mengukuh dan mendalam keyakinannya itu. Jadi di sini kita boleh lihat dalam apa yang diriwayat. Bagaimana kesan ihsan ini terhadap akidah keyakinan kita? Perhatikan satu yang diriwayatkan. Afdalul imani an ta'lama anna Allah syahiduka haitsu ma kunta. Iman yang paling afdal ialah engkau meyakini. An ta'lama di sini luas, hakikat ilmu. Bukan saja tahu, tapi meyakini, merasai, menghayati. Ta'lama annallaha syahiduka. Engkau meyakini, merasai Allah Ta'ala menyaksikan dirimu. Haitsu ma kunta. Di mana saja kamu berada. Ungkapan antashhada annallaha ta'lama annallaha syahiduka haitsu ma kunta, itulah ihsan. Jadi ihsan ini dalam kaitan dengan akidah afdalul iman.
Iman yang paling afdal iaitu iman yang ada ihsannya. Jadi dia kaitan. Baik, apa implikasinya pada kehidupan? Ini yang perlu kita lihat. Kadang-kadang kita nampak ada orang kata tasawuf ni mainan dalam mang je. Main dalam diri dia je tak kait dengan orang. Ini silap. Kadang-kadang berlaku ini. Tidak sedar hak dalam ni lah yang akan menggerakkan yang lain. Baik, kalau begitu apa implikasi ihsan dalam kehidupan bermasyarakat ini? Peradaban. Dan melahirkan peradaban kehidupan manusia ni. Di mana peranan ihsan? Saya nak datangkan satu contoh saja. Hakikatnya ihsan ini akan menjadikan iman semakin teguh seperti yang disebutkan tadi. Afdalul iman an ta'lama anna Allah syahiduka haitsuma kunta. Jadi fungsi ihsan ini dia akan meneguhkan iman. Apa kesannya pada manusia bila imannya semakin meneguh? Perhatikan satu riwayat. Nabi ada menyatakan, al-imanu bid'un wa situna syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Ini fungsi peradaban. Iman itu kata Nabi lebih 63 cabang. 63 lebih cabangnya banyak. A'laha, cabang yang paling tinggi, qawlu la ilaha illallah. Ungkapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu cabang iman paling tinggi. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Rendah sekali, bawah sekali. Membuang sesuatu yang menyakiti seseorang yang duduk di jalan-jalan tu, duri ke sapoh ke apa ke. Artinya apa? Bila iman itu diteguhkan dengan ihsan, menjadikan orang itu bersifat sosial. Tapi jangan salah faham istilah saya ni. Bahasa kita sosial lain. Sosial ni pakai dak senonoh tu. Maksud saya bersosial ni berijtima, yakni bermasyarakat. Bila iman meneguh dengan ihsan ini, dia akan menjadikan orang itu bersifat sensitif terhadap nasib orang lain. Seseorang akan menghayati firman Allah, laisa minna man la yahtamma bi amril muslimin. Bukan dari kalangan kami orang yang tidak ambil hal, tak endah ke orang, dia cari diri dia, tak ambil hal tentang urusan orang lain. Itu imatatul azan itu contoh. Membuang sesuatu yang menyakitkan orang di jalan. Apa-apa saja yang menyakitkan orang, menyusahkan orang, dia akan bantu untuk menghindari. Ini asas ketamadunan manusia. Apa-apa yang boleh merosakkan orang, menyusahkan orang, dia akan selesaikan, dia akan buang. Tidak sikap seperti kita, nak kau tambuh. Aku nak cari jalan, biar aku nak tengok dia rebah kau sekali ni. Ni perangai orang kita ni. Aku nak tengok dia, biar meleting kau sekali, dia rebah sekali. Ini ihsan pun dia pasal gini. Itu bukan ihsan. Itu tak tahu istilah apa-apa, tak tahulah. Ihsan, dia mesti ada unsur ini. Imatatul adha anit tariq. Dia akan, apa-apa yang akan menyakitkan, menyusahkan orang, dia akan, kalau dia mampu, dia akan buang. Dia akan hilangkan itu. Di zaman Nabi, kadang-kadang kita ada bertindak, tindakan kita tanpa kita sedar, tindakan yang kurang sihat. Zaman Nabi, ada orang yang melakukan kesalahan dan ditangkap, lalu dijatuhkan hukum. Setelah orang ini dijatuhkan hukum, dia dilepaskan. Setelah dia dilepaskan, sahabat-sahabat ni tak puas hati. Kerana marah dia buat jahat ni, buat salah ni, nak marah ke dia. Apa yang dia buat? Ini riwayat ini disebut dalam Al-Azkar. Al-Imam Nawawi pun sebut ada riwayat ini. Jadi dia nak marah. Marah kepada orang buat salah ni kerana agak mendohaka kepada Allah. Jadi apa yang dia buat? Dia kejar. Dia nak pukul orang itu. Orang ni bila nak dipukul, dia lari. Nak pukul, dia lari. Bila nak pukul, dia lari, kejar. Kejar pun dok dang juga. Dok dang. Bahasa sini, dok dang. Faham Syekh? Dok dang. Dok dang apa dok dang ni? Tak sempat itu lain sikit. Tak dang ni nak pegang, tak boleh nak pegang. Tak boleh. Lari, tak dang. Tak dapat. Syekh kena rujuk ke dia juga. Tak dapat. Dia lari. Bila tak dapat, lari, cabut selipar ni. Pelekong pula dah. Baling kat Kedah pula.
Dia ambil selipar ni, dia baling. Tak kena juga lagi. Akhir sekali buat apa? Dia mendoakan kecelakaan pada orang itu. Ini dah yang ditegur oleh Nabi. Maksud gerang sangat, nak kena lagi ni. Sudahlah dia buat salah, dia buat dosa. Kena hukum lagi, nak tambah lagi dah dia. Kan itu kerja apa? Nabi kata, la tu'inu alaihi syaitan. Mu jangan tolong setan kata orang ni. Kerjamu tu macam mu tolong setan. Taklah dia buat jahat. Sudahlah dia kena hukum, mu doa celaka pula lagi. Tidakkah itu kerja syaitan yang mencelakakan manusia? Ini yang perlu kita perhatikan. Ini yang perlu kita ingat-ingat. Tanpa kita sedar, kita telah melakukan kerja-kerja yang kerja untuk merosakkan manusia seluruhnya. Tanpa kita sedar. Mudah-mudahan ihsan menyedarkan kita tentang perkara ini. Satu. Yang kedua, antara pengaruh kesan-kesan ihsan dalam ketamadunan ini, dia akan membina ukhuwah. Dia akan membina persaudaraan. Ini jelas dalam hadis yang selalu kita dengar. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang kamu. Jangan terjemah macam tu. Ini kita ada gaya baru dalam berpahaman sekarang. Ini kaedah baru ni. Tak tahulah siapa dia ke. Tapi saya buat kesimpulan ada satu kaedah baru. Kaedah ni lama dah sebenarnya. Kalau Nabi kata gitu, gitulah. Jangan tawi-tawi. Ini menyakitkan ni hadis. Cara memahami dalil ini. Kalau Al-Quran kata macam tu, begitulah. Jangan tawi-tawil. Hadis Nabi kata macam tu, begitulah. Jangan tawi-tawil. Ini prinsip berfikir seperti ini. Dia memberi laluan kepada mempertuhankan Dajjal suatu hari nanti. Percayalah. Prinsip ini memberi laluan orang akan mempertuhankan Dajjal. Tapi perlu dihuraikanlah. Nanti saya akan sebut kalau ada masa sikit. Nak rekahkan sikit. Sikit lagi. Jadi, ulama kita memahami tidak beriman, tidak sempurna. Sekalipun zahirnya la yu'min, menafikan iman. Tapi maksudnya tidak seperti itu. Tidak sempurna iman. Siapa? Orang yang bagaimana? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu nafsi. Sehinggalah seseorang itu dia menyukai untuk sesaudaranya apa yang disuka untuk dirinya. Maksudnya, kalau kita suka kita ni nak senang, kita pun kena nak orang lain pun kita suka, ada kemauan biar orang lain pun senang juga. Kalau kita ni suka supaya sihat, biar kita ada keinginan biar orang lain pun sihat juga. Jangan ada aku nak sihat, biar mu sakit ya. Aku kaya, biar mu merepak lah. Jangan ada. Itu tidak ada kesempurnaan iman. Artinya apa? Kalau ihsan tadi itu dia mengukuhkan iman, bila iman kukuh dia akan ada sifat ini. Maksudnya kalau dia suka benda baik tadi, dia akan suka benda itu perkara yang sama untuk orang lain juga. Jadi inilah asas kepada pembinaan tamadun kemanusiaan. Yang merosakkan ketamadunan ini bila ada unsur permusuhan, kebencian, asadaki, fitnah, ini merosakkan ketamadunan. Puncanya tidak ada ihsan. Akan timbul sikap ni, kebencian ni, permusuhan ni, perbalahan ini. Sedap tengok. Oh sedap. Puk tangan kena molek. Oh tengok kawan ni baloh, tengok kawan ni bermusuhan. Ini kesilapan besar. Kerana ihsannya luntur. Baik, saya nak rekahkan akhir sekali bahawa ihsan ini antara ilmu awal yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana dalilnya? Nabi ada bersabda menjelaskan, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas. Walakin Allah Ta'ala ini la yakbidul ilma intiza'an. Allah Ta'ala dia tak angkat ilmu, tak ambil dengan cara intiza'an, dia cabut min sudurin nas. Ada riwayat sebut macam tu, daripada hafalan manusia. Walakin yakbiduhu biqabdil ulama. Tapi Allah Ta'ala mengambil ilmu itu dengan cara dimatikan alim ulama. Ilmunya banyak, kitabnya banyak, library-nya besar, buku-buku karyanya banyak, tapi alim ulamanya kurang. Kurang alim ulamanya. Itulah caranya ilmu itu diangkat. Perawi hadis ini, dia kata, dia memberitahu kepada orang yang nak diriwayatkan hadis ini kepadanya, dia kata, mula tahu dah, ilmu apa yang mula-mula sekali diangkat oleh Allah. Dia kata, al-khusyu'. Satu perkataan saja.
Ilmunya al-khusyu'. Bila sebut ilmu khusyuk itu kita tahu ilmu apa. Ilmu yang berkait dengan kalbu. Kalau kalbu ni tak ada ilmu lain kecuali ilmu ihsan, ilmu tasawuf. Artinya bahasa lainnya antara ilmu awal yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ilmu ihsan, ilmu tasawuf. Baik, bila zaman kita menghadapi zaman penutup, paling akhir sekali. Bila kita menghadapi zaman keihsanan ini sudah hilang, apa fenomena yang timbul? Ada 3, saya bereka-eka aja. Pertama sekali, fenomena kekhawarijan. Saya tulis, kekhawarijan. Ini istilah saya. Tak ada saya lagi tak. Anak reka je istilah ni saya. Kekhawarijan. Apa arti kekhawarijan ini? Daripada khawarij. Apa masalah khawarij? Mereka adalah kelompok yang menghuru-harakan kehidupan orang Islam. Antaranya dengan elemen takfiri, mengkafirkan orang, membidangkan. Ini khawarij. Baik, kenapa saya kaitkan dengan kemerosotan ihsan dengan kelompok ini? Perhatikan pensifatan Nabi terhadap mereka ini. Antaranya, banyak riwayat menyebut tentang mereka ini. Antaranya, Nabi menyebut antara ciri-ciri mereka ini. Kalau riwayat yang panjang, Zulkhuwaisirah tu, Nabi beritahu direct, cara jelas. Masa Nabi membahagikan kepingan-kepingan emas ni, mereka bantah. Mereka tegur Nabi, ittaqillah ya Muhammad. Dia ajar Nabi gitu pula dah. Bertakwalah ya wahai Rasulullah. Nabi kata, kalau aku ni tidak berlaku adil, siapa lagi yang akan adil? Kalau aku buat tak adil. Jadi apa yang dia buat? Setelah dia membantah Nabi itu, Nabi kata, ni akan lahir bin Di'i. Akan lahir daripada nasab, keturunan orang ini akan muncul daripada satu kaum yang ada ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri itulah yang dikenali di suatu ketika sebagai khawarij. Jadi sekarang itu kelompok, sekarang mungkin dari segi sejarahnya sudah berlalu, tetapi saya gunakan kekhawarijan, yang ini ciri-cirinya itu. Apa ciri-cirinya? Pertama sekali, perhatikan ciri yang saya sebut dan kaitan dengan keihsanan. Yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka ini membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran yang mereka baca itu tidak melampaui kerongkong mereka ni. Maksudnya tak lepas dari kerongkong, tak masuk ke dalam hati. Artinya apa? Tidak ada ihsannya. Al-Quran yang mereka baca itu hanya mulut, hanya ingatan, tapi bukan penghayatan, bukan keyakinan. Itu cirinya. Itu cirinya. Ahli Al-Quran. Kalau kita perhatikan sejarah, sekelompok besar yang terlibat dengan mereka ini adalah kelompok, mereka ini adalah golongan Ansar satu ketika dulu. Ditakdirkan Allah, nak kata macam mana? Ketika berlakunya fitnah zaman Sayyidina Ali itu, sekelompok mereka ini, kerana di zaman Nabi ini ada 2 kelompok ahli ibadah dan ahli ilmu. Satu al-muhajirin ini, kelompok ini ahli sufah. Satu kelompok di kalangan orang Ansar, iaitu antara mereka disebut al-qurra, qari-qari, ahli Al-Quran. Tapi bukan buruk baca ahli Al-Quran ni, tapi yang ada ciri yang bercampur dengan ciri tak baik ni. Sebahagian besar mereka ini menjadi kelompok khawarij pada waktu fitnahnya zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Baik, Nabi sebut tadi, mereka ahli Al-Quran, tapi la yujawizu hanajirahum. Tidak melampaui kerongkong mereka ni. Maksudnya bukan penghayatan mereka. Ayat Al-Quran dibaca untuk orang, tidak dipakai untuk sendiri, untuk perkenakan orang. Dia sendiri langgar Al-Quran itu. Ini cirinya. Ada riwayat lain menyebut, ada persifatan dalam riwayat yang berbagai ini, yaquluna biqauli khairil bariyah. Dan ada yang riwayat yang menyebut walaisu minhu fi syai'. Mereka berbicara menggunakan hadis-hadis Nabi, qauli khairil bariyah. Kata-kata sebaik-baik manusia. Siapa sebaik-baik manusia? Tidak lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka berbicara menggunakan hadis-hadis Nabi. Walaisu minhu fi syai', tapi mereka sendiri pun tak pakai hadis tu. Mereka tidak ada bahagian nama hadis tu. Hadis untuk orang. Untuk baca atas orang, untuk kenakan orang, diri sendiri tak pakai hadis tu. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada ciri-ciri ini. Mudah-mudahan. 2 ciri. Kemudian penampilannya bagus, mengherankan kita, tetapi ada kerosakannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika berlakunya fitnah ini, dia minta izin kepada Sayyidina Ali untuk pergi berjumpa kelompok-kelompok Khawarij ini untuk berdiskusi dengan mereka ni. Nak berdiskusi. Tapi Sayyidina Ali kata, Sayyidina Ali larang. Jangan pergi lah.
Aku takut nanti mereka akan apa-apakan kamu. Tapi saya Ibn Abbas kata tak apa, aku ni orang tengah. Duduk tengah. Orang tengah Syekh kata. Aku ni, kau ni pun orang tak marah, kau ni pun orang tak marah aku kata. Aku boleh pergi belaka. Kata Ibn Abbas. Dia pun, Sayyidina Ali pun benarkan dia pergi. Apa yang ditemui? Mendapati bahawa mereka ini adalah orang yang zahir pada mereka ni kesan-kesan ibadah. Orang yang banyak berqiyamul, orang yang banyak buat ibadah. Ahli ibadah mereka ini. Tetapi memiliki gaya berfikir yang sakit. Gaya berfikir yang teruk. Tapi ahli ibadah. Ada tanda kesan ibadah. Zainal Ibn Abbas kata, ada tentang ahli ibadahnya. Tetapi mereka mengkafirkan orang. Gaya berfikir yang sakit. Mengkafirkan sama Muslim. Jadi, mereka ini telah didiskusikan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu sampai sekitar 2,000 di antara mereka ini berubah pendirian. Bertukar kerana apa? Kesan diskusi dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bertukar fikiran. Pemikiran ta'assub mereka itu cair. Bukan cair dengan arti mereka terlepas. Setelah dibuka minda mereka oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Sampai begitu. Nak beritahu mereka ahli ibadah. Baik apa yang disifatkan oleh Nabi secara umum tentang mereka ini. Ada riwayat menyebut la salatukum ka salatihim wa la siyamukum ka siyamihim atau kama qala. Ada la yakiru ahadukum atau kama begitu, lebih kurang kalam yang berbeza-beza. Yakni solatmu tidak seumpama solat mereka. Jadi kalau kita banding, kita rasa rendah diri tengok kelompok mereka ni ahli ibadah banyak, kita rasa rendah diri. Puasa kita rasa tak setanding dengan puasa mereka. Puasa kamu, kata Nabi, tidak setanding dengan puasa mereka. Solat kamu tidak setanding dengan solat mereka itu. Penampilannya. Ada riwayat lain menyebut tu'jibunahum wa tu'jibuhum anfusuhum. Di mana penyakitnya? Perhatikan. Kamu merasa kagum terhadap mereka. Kerana penampilan-penampilan tadi itu, dari segi penampilan keagamannya melebihi. Kamu merasa malu, merendah diri. Malu. Tapi kat mana penyakitnya? Wa tu'jibuhum anfusuhum, tapi mereka sendiri bangga diri mereka. Apa masalahnya itu? Masalah ihsan. Masalah ihsan. Mereka banyak buat baik, tapi sombong dengan kebaikan. Artinya tidak ada ihsannya. Tidak pandang itu kurnia Allah. Tidak pandang itu pemberian Allah. Bangga diri, ujub, takabur. Meremehkan orang, memperbodohkan orang. Semua ini yang gara-gara, ini bahasa Indonesia pula. Semua ini hasil tidak ada keihsanan. Itu fenomena akhir zaman, kekhawarijan. Apa ciri mereka? Riwayat menyebut, Bukhari Muslim pun sebut, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awsan. Orang Islam mereka perangi, mereka bunuh, tapi penyembah berhala mereka biarkan. Ini cara berfikir yang teruk, yang pelik. Orang bersyahadah sama dia diperangi, dibunuh, dikafirkan. Orang yang jelas dibiarkan saja. Ini semua apa masalahnya? Ihsan. Penyakit ihsannya tidak ada. Dan riwayat lain menyebut sufaha al-ahlam, gaya berfikir yang bodoh. Nak sebut bodoh pun tak sedar. Gaya berfikir yang teruk lah, yang teruk gaya berfikir. Nak beri contoh takut orang perasan sangat je. Sekali Tuhan atas langit, sekali duduk dengan kita pula. Sekali situ, sekali sini. Hak mana saya nak pakai tak tahu. Tak mau jawab-jawab, nanti kan jadi cerita lain pula. Tapi gaya berfikir yang teruk. Hudasa al-asnan. Hudasa al-asnan berumur muda. Umur muda ni dua makna. Umur memang muda sungguh, boleh jadi. Atau darah muda. Apa yang ada berdarah muda? Emosi tinggi. Hilang kewarasan. Bila nafsu tinggi, emosi tinggi ni akan jadi pendek. Itu cirinya. Dan berangkaian. Hudasa al-asnan sufaha al-ahlam. Yang ni umur muda akan pendek. Berkait. Ta'asubnya tinggi. Menggila. Tak nampak dah orang lain. Tak nampak dah. Hitam putih. Orang lain tak ada. Tak ada pertimbangan. Ada boleh dipertimbangkan lagi. Tak ada. No. Yang ini saja. Yang ini saja. Itu. Yang itu ciri-ciri. Auzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada ciri-ciri ini. Kekhawarijan.
Su lagi boleh. Su lagi Su lah, su sungguh lah. Ambil su sungguh. Yang kedua, fenomena bila keihsanan ni hilang, dia akan menimbulkan fenomena kedajalan. Apa itu kedajalan? Dajjal ni, dia ada dajjal besar, ada dajjal kecil. Dajjal besar tu hak mari akhir zaman. Perosok yang Nabi peringatkan kita. Tidak ada seorang Nabi pun yang diutuskan Allah kecuali memperingatkan kaumnya tentang dajjal ini. Nak khabar fitnah besar. Dan kita jangan beragah, berangin. Aku rasa ni aku aling. Cukup lekat ni. Quran ingat, belaka, hadis semua matang ingat, amalan soleh, aku nak berlawan dengan dajjal. Jangan. Fitnahnya sangat besar. Sehingga Nabi kata ada orang seperti ini, nak pergi jumpa dajjal, pergi jumpa. Apa yang berlaku? Jadi pengikut dajjal dok setara. Artinya apa? Fitnahnya sangat berat. Sehingga Nabi ajar kamu jumpa fitnah ni, jangan berdepan, lari. Lari daripada fitnah ini. Berat. Tapi yang saya nak sebut kedajalan ini, sebelum dajjal besar ni mari anak-anak dajjal dulu. Dajjal-dajjal kecil. Nabi sebut dajjalun kazabun. Ada yang nyebut salasun, 30. Ada qarib min salasin. Tanya Tok Syah ni lah. Tok Syah ni mengajar hadis tinggi. Dekat-dekat 30 orang dajjal-dajjal kecil. Baik. Mungkin kita berpandang yang dajjal ni orang jahat. Kita mungkin nak tunggu dajjal. Nak entah mana. Persepsi kita dajjal ni orang jahat. Dajjal ke mana? Orang pakai topi sudu. Topi sudu. Sudah di belakang. Kita tunggu dajjal pasang gitu. Ada setengah tunggu dajjal, nak tengok tatu penuh tubuh ni. Tak jumpa dajjal pasang tu, tak jumpa. Kalau ada dajjal macam tu, tak ada pengikut. Orang tak ikut. Tapi kenapa orang ikut? Ini tanya. Kenapa orang ikut? Kalau dajjal tu tatu penuh atas tubuh ni, mata tak ada air suti pula tu. Pakai selopang pula tu, tebuk kat kepala lutut lagi. Tak ada orang ikut dajjal pasang ni. Tapi kenapa orang ikut? Kenapa? Tak kena tanya itu. Kenapa orang ikut? Nabi menjelaskan. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Semua mereka ni dajjal dari kecil mengaku sebagai Rasul. Artinya apa? Mereka adalah agamawan. Mereka ahli agama. Mereka membawa agama. Tapi bagaimana kita nak bezakan ini? Bagaimana kita nak bezakan? Na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah. Mudah-mudahan kita ini jauh daripada kelompok ini. Mudah-mudahan kita pun tak dapat menjamin diri kita sendiri. Kita mengharapkan. Bukan mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ini. Dan kita dijauhkan. Tapi apa cirinya? Nabi kadang-kadang memberitahu secara yang direct, tersurat. Kadang-kadang tersirat. Kalau kita perhatikan perkataan Dajjal. Dia ada 3 makna besar dia tu. Pertama sekali Al-Kazib. Pelawak. Orang panggil pelawak. Penipu, pembohong, pelawak. Perangai. Antara ciri pertama, berbohong. Suka berbohong. Biasa berbohong. Perangai berbohong. Kalau kita ini berbohong sekali, 2 kali, itu panggil kazib. Dia pelawak. Dia berdusta, dia melakukan kesalahan, melakukan dosa. Tapi kalau pelawak ini berdusta jadi perangai. Apatah lagi dia kata boleh pelawak, lebih-lebih lagi. Itu sudah bertukar nama menjadi kazab. Dan itulah yang disifatkan oleh Nabi. Dajjalun kazabun. Pelawak ini menjadi darah daging, menjadi kebiasaan, menjadi suatu benda sifat yang sudah biasa bagi dirinya. Ini tanda awal. Kazab. Manusia ni dari lari dari salak. Kita pun ada pelawak saya sekali kadang-kadang. Begitulah macam lain. Tapi itu perbuatan. Tapi kalau sudah menjadi perangai, dia tak jadi kazib lagi. Dia sudah bertukar menjadi kazab. Sirah mubalaghah. 1. Yang kedua, sedang berdiasa. 2 kali pendek. At-tamwih. Memalsukan. Pemalsuan. Dipalsukan keterangan, dipalsukan dalil, dipalsukan kitab, dia ubah suara itu, dia ubah suara ini. Ceritanya, keterangannya, dalilnya, dia ubah, dipalsukan. Ini kerja ini berbahaya. Dan ini tanda-tanda Dajjal. Melakukan pemalsuan. Dalilnya, keterangannya, hujahnya, ceritanya, dipalsukan. Berapa banyak kitab ulama kita dah dipalsukan. Dia ubah suara.
Yang ketiga, cirinya adalah al-iddia. Pendakwaan, mendakwa. Apa arti mendakwa? Kita mengaku satu benda padahal hakikatnya tak macam tu. Kita mengaku beritahu orang, saya ni orang yang baik, sebenarnya tak baik. Kalau dia ni mendakwa sesuatu yang betul, tak panggil mendakwa. Saya ni baik, memangnya baik sungguh. Itu panggil takabur. Saya orang baik, memangnya baik sungguh. Sombong, ujub. Tapi kalau dia, saya orang baik, sebenarnya jahat. Ini dia mendakwa. Dan ini ciri Dajjal. Mendakwa apa yang tidak sebenarnya. Dia mendakwa baik, sebenarnya jahat. Dia mendakwa begitu begini, sebenarnya terbaliknya. Itu ciri, 3 ciri. Maka kalau kita perhatikan ketiga-tiga ini adalah puncanya menjadi perangai berdusta, memalsukan. Semuanya adalah perangai, sifat akhlak. Akhlak itu adalah berpunca dari kerosakan ihsannya, kerosakan tasawufnya. Itu sajalah yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf banyak-banyak kalau saya bercakap ni capur bahasa, sekali itu bit Terengganu, sikit-sikit itu bit Indonesia, ataupun perkataan-perkataan lain dan contoh-contoh yang mungkin secara tidak langsung mengenai seseorang. Minta maaf banyak-banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh kerana masa kita ni kalau biasa orang kata masa menceburui. Kalau kita lah ni masa deki masa kita ni. Jadi kalau nak buka soalan ni 2 soalan je rasa. Maknanya satu daripada pihak muslimin dan satu daripada pihak muslimat. Jadi dengan cepatnya siapa ada soalan terus pergi ke mic yang disediakan, perkenalkan nama, dari mana dan langsung tanya soalan. Kita ada penyoal yang pertama daripada pihak muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaidir bin Muhammad Ali dari Aceh, mewakili Madrasah Al-Aliyah Negeri Sembilan. Persoalan kepada Tuan Guru, benarkah hamba Allah pada zaman kita ini boleh melihat Allah dalam mimpi-mimpinya seperti yang terjadi pada pemuda Pakistan yang tersebar di YouTube? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari segi hukum akalnya boleh berlaku. Dari segi hukum akal. Demikian juga dari segi syar'inya tidak ada halangan. Kerana pernah berlaku pada Imam Abu Hanifah. Melihat Allah dalam mimpi. Tapi kena tafsir. Maksud melihat itu perlu ditafsirkan panjang. Cuba nak menyatakan melihat Allah dalam mimpi ini, itu ulama usuluri menerimanya. Kemudian boleh berlaku atau tidak pada zaman kita ini, dari segi kebarangkaliannya tidak ada kemustahilannya. Cuma tinggal lagi orang yang mendakwa itu kena siasat, benar atau pembohong. Itu saja. Berlaku tidak ada kemustahilan. Cuma kena tengok orang cakap itu tu. Kena siasat orang yang berbicara itu. Apakah boleh diterima atau tidak? Di situ dah persoalannya. Saya rasa jawapan saya itu yang boleh saya jawab untuk setakat inilah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Daripada pihak muslimat mungkin ada satu soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Angah Sunan, kepada Maulana dan kepada Prof dan juga kepada semua. Soalan saya simple saja, tapi saya pecah kepada 2 lah, dan satu soalan kepada Maulana dan satu soalan kepada doktor. Okey, soalan saya, apa itu bai'ah, apa itu ijazah, dan adakah boleh mengamalkan dengan banyak tarikat? Ini soalan kepada Maulana. Dan soalan kepada doktor, apakah itu rabitah menghadirkan wajah guru? Itu saja. Jadi soalan tadi, apa itu bai'ah, apa itu ijazah, dan yang ketiga tadi apakah, apa tadi yang ketiga?
mengamalkan banyak tarekah. Jadi moderator dah pesan tadi, simpulkan sekali, masa tak ada dah. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, satu bai'ah. Bai'ah bermakna sumpah setia. Ada orang petikai bai'ah hanya perlu kepada khalifatul mukmin, perlu ada khalifah dulu baru boleh bai'ah. Jadi sebenarnya mereka tak faham tentang makna bai'ah itu sendiri. Bai'ah yang kepada tangan mana-mana khalifah orang mukmin itu adalah bai'ah alal maut. Bila ada negara Islam, ada khalifahnya, ada sistemnya, waktu itu bai'ah alal jihad itu perlu hanya kepada khalifatul mukmin. Adapun bai'ah yang diperjalankan oleh syekh-syekh tarikat itu merupakan bai'ah, satu sumpah setia, satu janji setia untuk menjalani kehidupan yang berasaskan syariat, taat Allah dan Rasul. Dan kemudian lagi lafaz-lafaznya berbezalah mengikut tarikat masing-masing, tapi kesimpulannya tetap berasaskan iman, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir. Jadi bersumpah setia untuk menjalani kehidupan yang berasaskan syariat, taat pada Allah dan ittiba' sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkasnya itu baiat. Satu ijazah wal khilafah, satu ijazah dan khilafah, yakni apabila mana satu orang syekh Allah Subhanahu Wa Taala telah insyirah, lapangkan dada dia, maka dengan sama ada melalui Allah Subhanahu Wa Taala ilqakan ilham melalui mimpi dan sebagainya, maka bila syarah sadar dia memberi ijazah dan khilafah supaya orang ini boleh menjadi pengganti dia, ataupun dengan cara bermusyarah sesama khulafa yang lain, adakah orang ini boleh dilantik sebagai khalifah yang boleh diberi autoriti untuk menyebarluaskan satu-satu tariqah tadi. Adapun ijazah di dalam amalan itu ijazah yang diberikan oleh seorang ulama, seorang syekh, yang mana dia ambil amalan itu daripada syekh dia, syekh daripada syekh dia. Jadi secara bersanad, maka dia beri ijazah di dalam amalan-amalan tersebut. Adapun ijazah itu adalah pada amalan-amalan yang bukan pada zikir hasanah, bukan pada zikir darajah, ada pada zikir darajah. Adapun amalan-amalan pada zikrul hasanat seperti mana doa-doa maksurah, amalan-amalan yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab-kitab hadis, itu tak perlu pun ijazah. Adapun amalan yang berasaskan kepada kaifiat-kaifiat tertentu itu perlu ijazah daripada ulama ataupun syekh, yang mana dengan mengamalkannya, mengikut ijazah yang diberi tadi, akan mendapat bantuan dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan yang terakhir, bolehkah satu orang itu mengamalkan banyak tarikat? Mengamalkan banyak tarikat. Jadi kita kena faham apa maksud kita bertarikat tadi. Apa maksud kita bertarikat? Maksud kita bertarikat adalah akhir sekali. Kata Maulana Zakaria, apa maksud tarikat ataupun ihsan ataupun tasawuf? Dia kata bidayatuhu innamal a'malu binniyat. Permulaannya adalah membaiki niat. Kenapa kita bertarikat? Kita bertarikat, kita nak buang segala mazmumah, kita nak hiasi dengan mahmudah, dan akhir sekali nihayatuhu, kata Maulana Zakaria, adalah an ta'budallah ka'annaka tarah. Seperti mana yang disebut oleh tuan doktor tadi, Al-Fazil doktor tadi, bahawa untuk mencapai ihsan ataupun musyahadah, itu destinasi terakhir kita. Jadi bila mana satu orang itu nak capai ke sana, proses pertama dia adalah proses pembersihan, takhliyah, membersih daripada segala mazmumah, sifat-sifat yang buruk. Jadi bandingannya, analoginya seperti mana satu orang yang sakit, tiba-tiba dia pergi jumpa banyak doktor. Bila pergi diagnose dengan doktor pertama, doktor kata, kamu lepas minggu ni kena bedah, kena buat operate. Kan? Pergi pula dia berubat dengan doktor lain pula. Doktor lain pula kata, kamu ni kena makan ubat ni. Pergi doktor ketiga pula, lain pula solution dia. Akhir sekali, habislah badan kita. Yang tu nak bedah, hak tu nak toreh, hak tu nak korek. Rosaklah kita. Penyakit tak hilang, malah bertambah penyakit lain. Demikian juga kita dalam tasawuf, analoginya kita ni adalah kita sakit. Kenapa kita bertarikat? Sebab kita sakit. Jadi bila kita sakit, kita kena jumpa satu orang doktor dulu. Dalam tasawuf disebut sebagai syekh, ahlul qulub, orang yang ahli hati, mengetahui keadaan penyakit kita. Kita jumpa mereka, lalu mereka diagnose kita daripada apa Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan pada mereka. Mereka dapat tahu penyakit-penyakit hati kita, lalu mereka memberi
solution dia, amalan-amalan dia, wazifah dia, wirid-wirid, zikir azkar yang perlu diamalkan. Jadi kalau kita amal mengikut description yang diberi oleh para syekh tadi, insya-Allah dalam masa yang tertentu, tempoh yang tertentu, masya-Allah kita akan disembuhkan. Tetapi kalau kita ambil seorang doktor, seorang syekh ambil tarekat, kemudian pergi baiat dengan syekh lain pula, lama-kelama penyakit hati yang duk bersarang tu dia tidak lenyap, malah makin bersarang. Kenapa? Ubat yang diberi tak makan. Pergi hospital tu ambil ubat simpan dalam almari, kemudian baiat dengan syekh lain pula, ambil ubat simpan dalam almari. Ataupun kalau dia amal, dua-dua masalah kita ni ada masa ke? Yang diberi yang mudah-mudah pun tak boleh amal, apatah lagi kalau banyak tarekat yang perlu kita amalkan. Maka dalam satu masa untuk mubtadi seperti kita ni perlu hanya mengamalkan satu tarekat saja. Jadi kesimpulan terakhir, dengan adanya ihsan dalam kehidupan kita, maka menyebabkan apa saja bila berlaku pertembungan idea, perbezaan pendapat, dengan ihsan yang ada dalam hati kita tadi, menyebabkan kita akan meraihkan adabul ikhtilaf tadi, menyebabkan daripada ikhtilaf tadi dia tidak akan merebak menjadi syiqaq dan tafarruq. Pada akhirnya ikhtilaf yang berlaku di kalangan masyarakat kita akan menjadi ikhtilaf yang membawa rahmah, ikhtilaf yang mahmudah, dan bukannya ikhtilaf yang mazmum. Wallahu taala alam. Rabitah ini sesuatu yang sudah diistilahkan dalam tasawuf lah. Dari segi bahasanya pengikat, itu rabitah. Tapi dah jadi istilah tasawuf, iaitu ikatan antara murid dan guru secara kerohanian. Itu asal rabitah. Rabtul qalbi bi syaikh, terikatnya rohani seorang murid itu jiwa dengan gurunya. Dari aspek apa? Dari aspek al-mahabbah wal ihtiram dan seumpamanya. Dia menghormati, memuliakan. Itu hubungan rabitah, asal rabitah dalam tarekat. Baik. Jadi setiap tarekat mesti ada rabitah. Kerana rabitah itu adalah sebahagian daripada persambungan silsilah guru antara seorang murid dan guru dia itu. Salah satu elemennya adalah pada rabitahnya. Jadi pertama sekali bahawa rabitah ini ada pada setiap tarekat. Yang kedua, rabitah ini tidak ada kaifiat tertentu yang asalnya, tidak ada kaifiat tertentu. Dia semata-mata hubungan kaitan seseorang murid dan guru dia tu. Dia dengar, dia lihat, dia mencontohi, kemudian dia menghormati. Itu hubungan rabitah. Asal rabitah seperti itu. Tetapi di kalangan mutaakhirin minan Naqsyabandiyyin, kelompok-kelompok Naqsyabandi yang mutaakhir ini, dengan ijtihad mereka itu, mereka telah mengkaifiatkan benda ini dengan tujuan yang sama. Tujuan yang nak dicapai serupa, tapi mereka telah mengkaifiatkan, dan dilihat oleh ulama tasawuf bahawa perkara ini tidak salah. Bukanlah satu kesalahan, iaitu menghadirkan guru untuk tujuan menimbulkan malakah supaya hati kita dia mempunyai kaitan guru kita dari segi menghormatinya, memuliakan dan sebagainya. Jadi rabitah dengan makna tasawur atau ihdar tadi itu adalah merupakan ijtihad. Ijtihad golongan mutaakhirin di kalangan ahli-ahli Naqsyabandiyah, dan itu tidak salah menurut faham ahli tarekah. Itu baik. Satu lagi yang saya nak beritahu, persoalan yang timbul, mungkin ada orang ingkar. Dia kata, dari mana semua rabitah ni? Secara mudahnya, bahawa rabitah ini adalah, itulah yang sebenarnya merupakan penghubung antara para sahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang ingkar bahawa sahabat ini memang mencintai Nabi. Tengok Nabi, dengar Nabi, kasih kepada Nabi, hormat kepada Nabi. Siapa berani ingkar perkara ini? Jadi hakikatnya bahawa tidak ada orang ingkar hakikat para sahabat mempunyai ikatan dengan Nabi. Ingatannya, penghormatannya, memuliakannya, mendengar, melihatnya. Sebenarnya itulah rabitah. Cuma dalam tarekat Naqsyabandi, mutaakhirin, orang yang terkemudian guru yang mutaakhir ini, mereka telah berijtihad untuk mengkaifiatkan, dan itu tidak salah menurut pandangan ulama-ulama tasawuf. Dan saya tak nak panjangkan lagi dengan syubah-syubah yang mengatakan menyembah guru lah. Itu sebenarnya tafsiran-tafsiran yang keliru. Wallahu a'lam.